join untuk petang ni. Okey, sebenarnya Puan Mazlina kita pengarah SIRIM kita sebenarnya agak limited lah masanya. Okey, limited masanya, tapi kita dapat menarik waktu jadual Puan Mazlina kita untuk bagi taklimat kepada kita pada petang ni. Okey, kalau tak kita buat malam sebenarnya sebab Puan Mazlina dia free malam. Jadi sebenarnya prefer malam lah. Tapi untuk permulaan ni bagi taklimat bersama-sama dengan Puan Mazlina, mungkin hari ni ada persoalan yang nak diajukan, apa-apa kebimbangan ke persoalan boleh tanya untuk petang ni. So tanpa membuang masa, Liana nak menjemput Puan Mazlina, pengarah SIRIM kita untuk meneruskanlah taklimat kita pada petang ni. Okey Puan Mazlina? Okey, boleh. Terima kasih. Terima kasih Liana. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Liana kerana berusaha untuk mengadakan juga program pada petang ini walaupun jadual saya pada minggu ini dan minggu hadapan terlalu pack ya. Kebetulan Presiden SIRIM Pahang yang baru saja ya dilantik menjadi presiden nak tunjung hormat ke SIRIM Pahang dan saya kena buat aktiviti untuk beliau hari 3 hari ni ya. Dia akan sampai hari Rabu, Khamis, Jumaat dia akan ada di SIRIM Pahang dan memang pack lah ya. Dan minggu depan juga ada beberapa program yang saya kena attend untuk panel dan juga mesyuarat dengan kerajaan negeri dan juga panel dengan IPTA, IPTS yang ada lah kat Pahang ni. Anyway, sejak saya dimasukkan dalam grup taklimat satu SIRIM di bawah grup 1 dan grup 2 di bawah Lesong Mat ya, Lesong Mat team ya. Saya dihujani dengan pelbagai soalan ya, pelbagai pertanyaan ya berkaitan dengan pengurusan produk ya, macam mana nak buat packaging, macam mana nak buat sebab niatnya saya nak panggil jugalah dalam program klinik usahawan yang saya nak buat. Saya akan panggil SME Corp, saya nak panggil Mara juga untuk bersama-sama dalam program ni, tapi yalah because masa mencemburui saya ya, memang saya free waktu malam. Saya dah kata free waktu malam dan boleh buatlah kalau nak buat waktu malam. Takutlah usahawan yang ada depan saya ni tak free pula malam nak rehat. Jadi kita pull lah sekejap pada hari ni, petang ni. Walaupun saya ni sebenarnya baru je bekerja balik daripada jumpa dengan usahawan juga yang nak buat projek komuniti dan alhamdulillah sempat sampai sebelum pukul 2. Dan insyaAllah lah pada petang ni kita boleh borak jangan stres ya, jangan kita santai saja sebab saya pun tak naklah terlalu rigid sangat, boleh je tanya saya ya. Jadi sebelum kita nak kenal SIRIM tu apa ya, orang kata tak kenal maka tak cinta lah. Nak kenal SIRIM ni macam semua orang tak faham macam mana boleh SIRIM boleh bantu usahawan ya. Yang kita faham SIRIM ni cop-cop je, barang elektrik saja, topik keledar saja ya. Tetapi macam mana SIRIM ya boleh berkecimpung dalam membantu usahawan, kat mana kita bantu usahawan ya. Jadi saya mungkin boleh share slide ya. Saya share slide. Boleh ke Liana saya share ni? Saya ni tak berkerti sangat ni. Saya share slide, saya cuba share ya. Okey, saya nampak dah ni. Okey, saya share slide SIRIM dulu. Kenal dulu SIRIM, barulah kita tanya soalan-soalan yang banyak-banyak ni ya. Kita kenal dulu SIRIM. Kejap. Saya nampak tak? Nampak tak slide saya? Nampak? Nampak. Okey, alhamdulillah nampak. Okey, saya pun nampak muka saya. Kadang saya bercakap ni tak nampak slide. Tak nampak muka saya pun. Sekejap ya, saya cuba. Alright, okey, ini SIRIM. Okey, berkaitan SIRIM Berhad. Jadi kita kenal tentang SIRIM Berhad. Ada yang dah datang program saya tak sebelum ni? Taklimat saya yang pertama sebelum ni dah ada ke? Ada tak? Ramai tak? Ada. Okay, ada pendapat. Ada tuan. Okey. Alright, okey. Jadi ini antaranya lah yang mana yang tak masuk lagi, saya kenal balik semula SIRIM. Jadi tajuk kita hari ini adalah
pembungkusan dan pelabelan, sebab itu soalan paling saya terima dalam seminggu 2 ni ya. Tapi sebelum tu kita tengok kat mana SIRIM boleh bantu usahawan. So saya kenalkan balik semula. Pada yang dah kenal tak apa, boleh refresh balik, dan yang tak kenal ini dia SIRIM. Okey, sekejap ya. Alright, pengerusi saya, pengerusi SIRIM, SIRIM adalah Dr. Ahmad Tajuddin Ali ya, dan presiden baru kami lah yang nak datang ke Pahang ni, Datuk Dr. Ahmad Sabirin Haji Ahmad, yang baru masuk bulan 5 ya. Jadi dia nak melawat semua state-state yang ada, nak kenal dengan kami-kami ni lah yang bekerja. Dan kita lihat dekat sini, saya berada di bawah holding company, di mana betul-betul bawah SIRIM Berhad. Dan di bawah SIRIM Berhad ada dalam 6 ataupun 7 anak syarikat, yang mana 6-7 syarikat ni lah yang banyak keluar jumpa usahawan, termasuk juga kami di holding, tetapi mereka memberikan perkhidmatan teknikal ya. Dalam pada itu kita nampak situ Packaging and Security Design Center. Ini memang khas department yang membantu usahawan untuk pembungkusan dan pelabelan, dan juga security design yang mana yang akan memprotect packaging kita supaya tidak ditiru ya. Contoh ya, packaging yang menggunakan security design adalah minyak afiat tu ya. Dia ada bila kita gosok pada packaging dia, nampak lambang afiat tu tadi. Itu ada security design center lah yang akan buat ya. Jadi dekat sini SIRIM Berhad ya, dia fokus kepada 3 area, iaitu industri, yang mana kita nak membantu industri meningkat ya. Okey, kita nak membantu industri dari segi peningkatan trading dia ya. Dia boleh kompetitif di pasaran ya. Perniagaan mereka boleh naik ya, dari segi persijilan ya, dari segi testing. Kita ada buat testing dan kolaborasi dengan industri, dengan SIRIM dan industri. Begitu juga dengan kerajaan, di mana SIRIM duduk dengan kerajaan membantu membangunkan polisi. For example, contohnya tak lama lagi insya-Allah kalau ada rezeki ya, kita SIRIM akan bekerjasama, akan berada di bawah MEDEC ya, di mana menteri baru kita adalah Datuk yang Datuk Seri Nur Omar ya, Menteri MEDEC Pembangunan Usahawan. Dan mungkin SIRIM akan berada di bawah MEDEC untuk membantu perkhidmatan teknikal kepada usahawan. Dekat situ kita banyak bagi input-input macam mana kita nak bantu usahawan kat bawah ni, sebab kami di SIRIM ni dah bantu usahawan dah hampir 20 tahun ya. Daripada mana saya juga dekat SIRIM ni dah tahun ni dah 25 tahun dekat SIRIM Pahang ya, dah 25 tahun dengan SIRIM Berhad, dan saya dah bersama dengan usahawan hampir 20 tahun ya. 20 tahun yang mana saya bersama usahawan duduk dekat dalam dapur ya. Kita bawa usahawan yang dalam dapur ni, kita bawa pergi ada bengkel, dan kita bawa dia untuk sampai ada persijilan, dan kita bawa dia sampai pergi ke export market. Itu pengalaman yang saya bersama usahawan lah ya. Itu antara ya, kita membantu usahawan sebab kita dapat funding daripada kerajaan. Kerajaan bagi kepada SIRIM certain fund, dan kita bantu usahawan ni ya. Itu antara polisi yang kita bantu usahawan lah, untuk membantu polisi yang kita bantu kerajaan untuk membantu usahawan. Selain itu juga macam tadi ya, saya bawa balik daripada projek community, di mana Kerajaan Negeri Pahang ni dah mengenal pasti beberapa lokasi untuk kita bantu community macam NGO nak buat projek community, nak tanam fertigasi, macam mana SIRIM boleh bantu, apakah teknologi yang boleh SIRIM bantu kepada community tadi. Itu yang saya pergi petang tadi. Ini antara dia lah, maknanya kita fokuskan pada usahawan ni, teamwork kerjasama bersama agensi-agensi lain jugalah. Itu antara peranan SIRIM ya, macam mana kita boleh bantu usahawan. Dan untuk makluman semua, kita ada di hampir seluruh negeri kecuali Kelantan, Perlis ya, dan Negeri Sembilan. Yang lain semua SIRIM ada pejabat dia. Jadi saya pasti ya, dekat depan saya ni usahawan datang daripada semua pelosok negeri ya. Ada daripada Kelantan, daripada Kedah, ada juga daripada Sabah, ada juga daripada Sarawak, ada juga daripada Johor, Melaka, dan boleh lepas ni boleh pergi jumpa dengan pengarah-pengarah usahawan dan pengarah-pengarah di SIRIM masing-masing, di negeri masing-masing ya. Sebab konsep kita sama ya. Inilah anggota kerja yang kami ada di Pahang, tak ramai, tetapi kita banyak technical people yang memang pergi turun ke bawah ya, untuk membantu usahawan ya. Ini antara program dia, program pembangunan usahawan SIRIM.
mikro dan kecil. Sebenarnya SIRIM ni dia bukannya hanya mikro dan kecil, kita juga bawa usahawan pergi ke roket. Maksudnya teknologi tu advance, dah jauh. Tetapi kita tak tinggal usahawan yang mikro kecil ni yang masih yang kat rumah ya, masih lagi tampal stiker ya, stiker photostat banyak-banyak tampal ya, masih lagi, dah ramai lagi usahawan mikro dekat Malaysia ni yang kalau kita tengok segitiga SME ya, micro, small dan micro, small dan medium. Ni kalau tengok yang kat bawah tu ada 970,000, dekat 1 juta usahawan mikro. Maknanya dekat Malaysia ni tumbuh macam cendawan ni kebanyakannya usahawan mikro. Dan usahawan yang duduk dekat kecil ni tak ramai, hanya dalam 60,000 ke 600,000. Tak ramai, sikit. Mana jurang tu sangat besar. Ya, alright. Jadi saya laju sikit sebab saya nak pergi kepada packaging dan pembungkusan ni tadi. Okey, kita lihat dia banyak dah IKS yang telah kita bantu, usahawan mikro kecil yang sederhana yang kita bantu, dan kerjasama kita start daripada MACD dulu. Dulu ada MACD ya. Saya start dengan MACD, lepas tu Menteri Mosti yang bantu usahawan ya. Teraju ECR Mara ini adalah antara program kerjasama. Kita embosskan dia ataupun kita Blue Ocean Strategy. Ini adalah antara agensi-agensi yang banyak kita kerjasama sebab funding, duit kerajaan bagi pak kat sana. SIRIM hanya kita mengeluarkan tenaga pakar saja. Perkhidmatan. Jadi perkhidmatan kita sediakan, mereka ada fund, kita kerjasama dan kita bantu usahawan. Itu konsep dia lah yang kita amalkan sebelum ni ya. Sekarang pun macam funding datang daripada MARA dan dia bekerjasama dengan SIRIM. SIRIM bagi perkhidmatan, dia macam itu, dan kita bantu usahawan. Sama juga dengan SME Corp ya. Sama juga dengan RISDA. Sama juga dengan Teraju, sama juga dengan Tekun ya, tetapi mereka ada fokus-fokus usahawan yang nak dibantu ya. Dan kita lihat usahawan dekat depan saya ni, of course kalau kita buat perniagaan kita kena lebih berdaya saing, berdaya tahan. Ini ayat-ayat yang selalu keluar daripada mulut saya sebab inilah yang kita nak usahawan-usahawan depan saya berdaya saing. Maknanya apa berdaya saing? Boleh bersaing dengan produk-produk yang sama di luar sana dengan produk kita. Ya, mana berdaya saing lah. Okey, orang tu jual donat, kita pun juga jual donat, berdaya saing. Dan dalam konteks yang lebih positif ya. Berdaya tahan, boleh duduk dalam pasaran dalam jangka masa yang panjang. Tak naklah short term je. Kita buat durian krip sekejap je. Dalam bermusim saja. Kita tak nak macam tu. Boleh kita start dengan bermusim tetapi kita kena sustain dia. Lama. Memang kebanyakan usahawan ni dia bermusim. Bila durian krip, semua durian krip. Bila tart, semuanya tart. Bilanya cupcake, semua cupcake. Contoh ya. Tetapi kita tengok cupcake yang bertahan sampai hari ni. Tengok pengalaman dia. Macam mana dia turun naik perniagaan dia. Ya, jadi inilah dia kita buat audit teknologi SIRIM sebab ada yang tanya puan, saya nak minta PIC untuk audit teknologi. Okey, kita kena tengok audit teknologi yang mana sebab dekat SIRIM ni kita ada 2,000 anggota kerja, 2,600 anggota kerja dan kita ada banyak dia macam tadi saya tunjuk dia kan, banyak department. Ya, anak syarikat banyak. Jadi kita nak bawa audit teknologi macam mana? Nak buat formula untuk kosmetik ke? Kita ada department untuk kosmetik. Audit teknologi untuk sarang kelulut ke? Kita ada untuk sarang kelulut. Kita ada department. Jadi kena be sebab mungkin kadang-kadang orang tanya ni dia tak tahu. Ingatkan audit teknologi satu je tapi sebenarnya banyak audit teknologi yang kami buat ya. Okey. Dan kita nak usahawan kita ni kena ada cita-cita. Cita-cita tu penting ya sebab bila ada cita-cita dan ada peringkat kecil ni, alah nak pergi global, kita yang kat depan ni longkang pun tak lepas lagi, betul. Tetapi kita kena ada hala tuju. Mana kita nak pergi supaya tanpa dia sangka-sangka aku dah kat sini dah. Dia macam tu ya. Jadi kita nak banyak produk-produk boleh pergi ke luar negara dan kita rasa bangga produk ni datang daripada Malaysia dan produk ni adalah orang-orang kita punya. Ya. Alright. Saya laju sikit ya. Okey, inilah. Dalam masa yang sama ya, agensi, bukan SIRIM saja ya, banyak agensi-agensi akan bantu usahawan ni bila dia dah duduk di bawah bimbingan usahawan ni, dia akan bawa produk ni untuk masuk SDSI, dia akan masuk ke dalam MIHAS, dia lah akan masuk dalam MAHA ya. Antara inilah produk-produk usahawan yang dah cantik. Maknanya kita bawa ke tengah tu, produk dia dah packaging dia dah lawa,
produk dia dah ada kat pasaran kat luar sana dah 6 bulan dan ke atas ya, at least ya. Kalau kita nak ambil kerajaan, agensi-agensi nak bagi funding ni, dia nak tengok usahawan tu sekurang-kurangnya 6 bulan dan ke atas berada di pasaran. Itu syarat dia. Kan? Dia tak adalah yang kosong-kosong ni dia bagi bantu, tak boleh. Ya. Okey. Alright, ini sekali lagi kita tengok ya, keratan-keratan ni sebenarnya dah lama dah kita nak cakap pasal ni, tetapi usahawan kita masih lagi ditakut ni. Masih lagi tidak proaktif, masih lagi tidak inovatif, masih lagi tidak mampu nak berdaya saing ya. Sebab apa? Sebab keadaan ekonomi ya, alam sekitar, keadaan persekitaran kita yang masih lagi kita tak ready usahawan ya. Usahawan terkejut dalam bila datang je satu situasi. Terus macam sekarang apa yang berlaku sekarang kita panggil dunia VUCA. Di mana dunia VUCA ini adalah dunia yang tidak ada kepastian. Yang kekeliruan tu banyak sangat. Ini dunia VUCA. Dan bagaimana kita, sebab kita dalam dunia VUCA sekarang ni. Jadi dalam keadaan sekarang ni macam mana kita nak kena keluar dan berjalan seperti biasa macam sebelum ni. Jadi kita kena tahu cara ya, kaedah-kaedah dia macam mana ya. Kita tak pasti okey, sekarang ni dah ada yang kata dah dapat 2 dos ni boleh masuk, tetapi kita ni sanggup ke nak masuk kan. Kita pun tak berani walaupun kita dah 2 dos, dah boleh pergi kedai dine in, tapi ada kedai boleh buka, ada kedai tak boleh buka. Dia macam-macam keadaan yang boleh berniaga. Kita ni pula boleh berniaga tak? Boleh buka tak kedai macam biasa, tapi bila kita buka ni ada orang tak nak datang. Orang ni pun, rakyat kita ni pun, masyarakat ni pun keluar pun tak berani lagi walaupun dah dibenarkan. Nampak tak? Ini keadaan. Macam mana kita nak, macam mana aku buka kedai, dah gaji pekerja dah jalan kan, tapi orang tak datang sebab orang tak berani. Jadi macam mana kaedah-kaedah kita nak handle benda ni? Inilah dunia VUCA yang tak pasti, yang keliru, yang masih sama-sama ya. Okey, ini keadaan dia. Tapi kita nak kena keluar, kita nak jadi produk nak mengeluarkan produk yang berdaya saing dan kita nak kena inovatif. Macam mana nak bergerak ni? Okey, ni banyak keadaan-keadaan kita yang pening ya, kita pening lah. So ini dia ya. Sebab itulah syukur alhamdulillah saya kepada Datuk Zaini kerana dapat mengumpulkan usahawan di bawah Lesong Mat Group ni. Ya, yang saya dimaklumkan ada 1,000 usahawan Lesong Mat Group, dan Lesong Mat ni dah berada hampir semua negeri InsyaAllah ya. Dia akan masuk ke semua negeri lah InsyaAllah ya. Dan bila kita ada banyak pasar raya Lesong Mat, dan dalam tu 80% adalah produk orang kita, InsyaAllah orang kita boleh pergi jauh lagi lepas ni ya. Sebab itulah Datuk Zaini nak usahawan ni follow macam mana produk-produk lain boleh masuk kan. Kalau pergi kat kedai runcit pun kicap ni ada juga kan. Kalau pergi kat sini produk Nestle ada, daripada kedai kecil, pasar raya, kedai runcit, hypermarket, Giant, apa semua ada produk dia. Jadi kita nak juga produk kita ada semua tempat. Jadi ini dia. Dan kita kena tahu kita sekarang ni dekat stage mana. Dekat stage pra ke, kita dah duduk kat stage 1 ke, stage 2. Dan kita kena tahu setiap kita ni, rupanya ada tangga. Aku tak tahu pun, ingatkan selama ni satu tangga ni je. Tak, kita kena tahu tangga kita kat mana, sebab kita akan bergerak. Kita akan naik tangga ni. Ya, kita tak turun tangga, kita akan naik tangga. Naik, turun naik tu biasa dalam perniagaan. Tetapi bila tu turun, kita kena naik balik. Sebab berniaga tak ada terus naik je, memang akan ada turun naik je ya. Kalau kita tengok carta pelaburan, carta trading ni pun ada turun naik dia, tetapi kita kena pandai. Kena pandai lah ya. Okey, bila dalam keadaan sekarang ni kita nak duduk, ada yang daripada golongan M40 dah turun jadi B40. B40 dah jadi ramai dah yang dah muflis, tutup kedai ya, jual perniagaan banyak. Hari ni pun saya nampak usahawan yang mana ada kedai tag saya, puan saya nak jual dapur saya 3 hood, ada tak usahawan yang puan kenal nak beli? Nampak tak, dia dah bisnes. Sebab saya dah tak mampu nak bayar, dah 6 bulan saya tak bayar sewa kedai. Nampak tak, ini adalah isu-isu yang berlaku sekarang ya. Macam mana kita nak hadapi ya. Pada waktu satu masa dia okey, dia bisnes dia okey, dia maintain, dia ada dalam pasaran lah, tetapi dia dah tak boleh nak maintain sebab dah lama sangat kedai tak buka, pekerja pun dah tak tahu mana nak cari, dia tak larat dah, isteri dia sakit, dan
pekerja dia yang sebelum ni dah kena COVID. Ini antara benda-benda faktor-faktor yang dia kena hadapi. Ya. Dan kita juga kat sini pun kita doa lah, minta jauh lah COVID daripada diri kita. Okey, kita lihat ya. Kan dah tolong usahawan dan usahawan ni dah pergi ke export market dah satu masa, dan saya harap produk ni masih lagi kekal di pasaran global. Jadi kita nak ke arah inilah. Pada peringkat awal mungkinlah dia jual dia jual coffee latte mungkin dalam bentuk yang manual lagi kan, serbuk daun tu kita letak kan. Dia ada peringkat-peringkat dia ya. Sebab tu kita kena ada elemen teknologi, kena ada elemen inovasi dalam perniagaan kita, barulah kita boleh pergi jauh. Kalau kita masih lagi dengan manual memang payah, jauh lagi, lambat lagi kita nak pergi ke pasaran yang lebih besar ya. Kita lihat bagaimana produk budu ya. Produk budu ni at one time daripada Kelantan nak pergi ke Pahang, dia meletup dekat Terengganu. Tetapi bagaimana hari ini produk budu ini dah pergi ke Japan, dah pergi ke overseas market, dah berada di banyak pasaran-pasaran luar negara, dan dengan bentuk pembungkusan yang berbeza-beza. Nampak ni ya. Dan saya dimaklumkan budu yang diletak dalam toothpick ni, dalam ubat gigi punya ni, laku banyak dekat London. Kalau dia jual benda ni dekat Malaysia memang tak laku. Sebab itulah pembungkusan memain peranan penting kat mana kita nak letak produk ni. Kalau produk ni dah cantik, kita kotakkan dia. Pada sebelum ni kita berniaga kat pasar malam je Alhamdulillah sale untuk produk kita yang kita jual ni, kalau kat pasar malam dapatlah RM5,000 sebulan. Jadi bila kita dah tukar baju, kita tak naklah buat dekat pasar malam dah. Tapi ada orang menggunakan packaging baru, dia letak dalam packing macam standing pouch ke, dia letak kat pasar malam. Ada orang beli tak? Takkan ada orang beli, sebab mindset orang bila beli produk yang cantik-cantik ni dekat pasar malam, harga dia mahal. Jadi orang tak nak beli Itu dia. Jadi sebab itulah bila kita ada baju baru nanti, bila packaging kita dah berubah, packaging kita yang berubah, produk masih lagi laku laju. Kan? Sebab apa? Sebab orang dah rasa produk ni, kau tukarlah baju dia macam mana sekalipun, sebab kalau produk ni jenama ini memang kita akan beli, sebab produk dia memang sedap, rasa dia memang kita fresh from oven. Itu dia. Itu mindset orang nak beli sekarang. Oh dah cantik packaging tapi memang jenama ni memang kita memang nak minum, nak makan lah. Contohlah kicap manis lah kan. Sekarang ni kalau pergi mana-mana ada je kicap hal kat rumah tu, kicap manis tu kan. Kalau di zaman-zaman dulu masa saya kecil, saya tak jumpa. Saya jumpa kicap cak ayam, 3 ayam tu je. Kan. Jadi kalau sekarang ni anak-anak saya kicap masin tak nak kicap manis je. Jadi kalau pergi rumah ramai-ramai ni semua ada. Kalau saya tengok dalam FB pun kicap manis hal tu jugalah. Sebab itulah dia letaklah dekat pasar malam ke, dia letaklah dekat kedai runcit ke, dia letaklah dekat pasar raya ke, ataupun Giant supermarket ke, ataupun hypermarket, orang semua beli. Nampak tak? Ini yang kita nak tarik. Sebab apa? Sebab dah rasa, sebab orang beli produk tu. Produk tu. Sebab tu pada peringkat awal ni, kita nak catch people punya attention, kita nak catch people punya emosi, beli produk kita. Nampak tak? Kita kena main emosi, kita kena main design, kita kena main produk tu memang sedap. Orang beli tu sebab sedap, nak makan produk kita. Okey, balik sebelum cerita packaging ni tadi, kita tengok ya, kalau sekarang kat Malaysia ni, dalam session ni orang tak beli juga. Ni banyak pergi ke export market, naik kapal terbang. Dia letaklah macam ni. Dah naik kapal terbang dah. Ya? Dan orang buat budu ni dia sangat kreatif. Ya? Dia proaktif. Sebab tu penting ya saya sebut ni. Kreatif, proaktif sebab budu sekarang ni dah buat R&D lain. Ya? Dah masuk dekat lab Sirim. Dia buat kosmetik. Walaupun dekat Jepun pun dah tulis ya, budu ini juga dia boleh buat kosmetik dekat Jepun, dah buat kajian dan memang bagus. Produk yang berasaskan ikan bilis ni dia akan buat kosmetik, dan dekat Sirim pun kita dah bangunkan lah. Ada jenama dia saya tak boleh sebut lah sebab salah dari segi undang-undang, tapi memang kita buat berasaskan budu ni lah tadi. Asas dia ikan bilis, pati ikan bilis tu sebagai kosmetik. Sebab dia kecantikan, merawat kulit. Itu dia. Dia dah naik satu step, bukan F&B lagi dah, daripada kosmetik ya, produk yang berasaskan untuk kosmetik kecantikan. Ya, ini budu. Ini cerita pasal budu lah. Jadi kebanyakan orang beli budu dalam botol ni. Ni Malaysia lah ya. Letak kat pasar, banyaklah produk-produk yang dalam botol-botol ni. Yang ni ramai yang beli. Sebab tu kita kena target. Okey, yang ni nak letak kat mana? Oh, ini export market lah. Oh, yang ni mana? Yang ni naik kapal terbang lah. Oh, yang ni kat mana? Ni kita letak kat pasar-pasar, pasar minggu, pasar malam. Boleh, orang beli ni. Ya.
Kalau yang standing porch ni tengok mungkin kat pasaraya kot, hypermarket kot. Jadi sebab itulah bila kita buat packaging, kita kena tahu kat mana kita nak letak produk kita ni. Kat shelf mana. Okay, kena faham tu. Okay, saya ambil masa sikit yang ni. So yang kita tengok ya, bila packaging dah cantik macam ni, letak kat shelf tu, nak letak kat lesung mat punya rak-rak ni, standard dah sikit. Maknanya sama level dengan produk-produk Nestle, produk-produk Ibrahim, produk-produk apa kepada No, Maggi, nampak standard. Kalau kita letak tu, kita pembeli pun kita nak beli yang mudah pegang, mudah capai, kecil, tak besar, tak bagak. Kita nak beli nak buat masak 4-5 orang je, tak apalah 3-4 paket lah kita beli. Nampak? Sebab tu bila kita buat design, bila kita nak buat berapa saiz produk tu, dia kena tahu ya, kena tengok elemen-elemen yang saya sebut tadi. Senang bawa, senang bawa tak banyak, mungkin kadang orang nak buat 4-5 orang je, satu family je. Kita tak buat lah. Kalau dulu kalau baulu tu banyak kan, sekarang ni baulu pun dah pack kecil-kecil kan. Kalau nak buat kenduri kendara betul lah buat banyak. Tapi sebab tu kita kena letak berapa saiz, sebab tu ada 300 gram, ada setengah kilo, ataupun ada 500 gram, ada 1 kilo, 1000 gram. Dia ada sizes ya. Dan macam mana packing ini kita buat, mudah letak, kita stand dia nampak cantik, gah je duduk atas shelf. Jadi itu benda. Dan mengikut akta-akta makanan yang ditetapkan oleh KKM. Sebab itulah design pembungkusan ni sangat penting. Saya jumpa ya, ramai usahawan yang dapat funding daripada agensi-agensi, bagilah 5,000, 10,000. Tetapi end up dia dapat packaging tu, tapi packaging tu tidak ikut akta. Jadi tak boleh masuk juga pasaraya. Itu masalah. Sebab mungkinlah dia designer yang dilantik tu tak ada ilmu tentang packaging. Nama dia tak di trademark pun. Nama yang diletak ni sebenarnya tak boleh diletak. Sebab nama tempat. Contoh. Untuk maklumat dia, contoh ya, produk Ubay ni, rempah Oppo, pada peringkat awal nama Ubay tu tak lepas masuk, dibantah oleh Mak Ipoh. Ni cerita, sebab tu ada sebab saya letak macam ni ya. Tetapi bila sebab orang kata Ubay ni nama tempat, sebab dekat Kuantan ni, dekat Pahang ni ada satu kampung Ubay nama dia. Jadi memanglah pengusaha ni datang daripada situ dan dia letak nama Ubay. Tetapi bila dia buat register di Mak Ipoh, dia dapat bantahan daripada Mak Ipoh sebab dia kata tak boleh, ini nama tempat. Ingat ya, nama tempat tak boleh letak sebagai nama jenama produk. Tetapi dia dia kata memanglah nama tempat saya, tetapi Ubay ni sebenarnya bukan nama tempat, dia adalah nama pokok. Dia fight. Last dia dapat alhamdulillah. Tapi alhamdulillah macam mana pun bisnes ni dah tak ada dah sebab arwah dah meninggal. Owner ni dah meninggal ya. Tapi owner ni datang daripada saya cakap tadi lah, daripada dapur. Kita keluarkan dia dapat bengkel sampai dia dapat halal. Dia ikut pergi ke China. Produk dia dah ada pasaran. Ya. Tetapi itulah sebab dia tak sempat ada pelapis. Anak-anak dia kecil lagi. Sayang. Last tak ada dah produk ni. Ya. Sayang ya. Saya suka sebab ini adalah antara baby saya. Daripada peringkat awal saya bawa dia, alhamdulillah sampai kat sini. Tapi itulah ya, rezeki dia sampai kat situ je lah ya. Macam juga daging salai ya. Daging salai ni okey. Ini adalah yang Ubay ni kita panggil plastik, jenis plastik ya. Dia adalah dia macam standing porch lah, macam stevia ni duduk kita panggil standing porch punya elemen. Dan kalau yang macam patin ni, kalau macam produk kek ya, kek lapis, kek kukus ya, kalau dia letak dalam packing, saya suka dia buat dalam bentuk macam ni, apa nama ni, ini adalah jaket, kita panggil jaket packaging, yang mana orang ni pelanggan ni kadang-kadang bila kita dah tutup habis, dia sibuk nak buka, dia tekan-tekan, dia picit-picit ya. Ni biasa di pelanggan ya, dia nak rasa ni debu ke apa, dia picit-picit sampai terkeluar minyak daripada sila dia. Ni antara dia lah. Jadi bila kita letak kat sini, usahawan tengok kek lapis, kadang orang nak tengok colour apa, pink lagi apa, nampak cantik je. Biasalah pelanggan macam saya pun kalau beli kek lapis kat Sarawak tu, saya suka colour-colour, menarik-narik, yang menarik saya beli. Kadang bukan saya nak makan, saya nak bagi orang kan. Jadi bila macam ni, bila dia buat jaket packaging macam gini, orang akan nampak produk dalam tu. Tak payahlah orang nak kelebek, tak payah nak buka, tak payah nak apa sampai rosak packaging kita. Jadi bila kita buat macam ni, senang orang nampak, letak atas rak pun cantik dan tahan, ikan patin pun tak rosak. Tetapi sebab yang buat ni adalah anak muda ya, di sini pengalaman ya, anak muda yang
dia tak tahan sebab biasa dia dah biasa kerja dekat industri, dia dapat 5-6 ribu sebulan gaji. Jadi dia berhenti, dia buat benda ni. Tetapi dia tak dapat 5-6 bulan gaji, 5-6 ribu sebulan gaji. Jadi dia balik semula kepada industri. Produk dia sebenarnya dah cantik kan. Cuma yelah, saya kata bisnes ni ada turun naik dia. Dan dia tak dapat target dia. Nak maintain, nak dapatkan daging ikan patin ya, nak kena link dengan tempat sarang kolam ikan patin, daging salai nak pastikan betul-betul salai ikut grade yang dia nak, memang susah. Nak jadi usahawan ni, kita semua dah kerja dalam usahawan, jadi kita akan berenang lah jadi usahawan, dan kita kena belajar macam mana kita nak survive dalam lautan tu bila kita dah berenang tu ya. Alright, itu contoh ya. Ini cerita ni, dalam ni banyak cerita ya, sebab tu saya suka share ya. Produk-produk ni dah banyak dah pergi overseas ya. Macam yang ni dulu apa namanya, ni saya rasa dia dah pergi dah ke overseas ni, Origina ni kan. Dah masuk overseas market lah. Saya pergi ke Australia pun saya pernah nampak ya. Macam Fikris ni ya, Hakimah ni antara usahawan kat Pahang ni lah, antara yang banyak dapat funding, dan dia pun dah banyak dah pergi ke export market. Cuma bila sampai satu tahap, bila China minta satu kontainer, dia tak dapat nak supply sebab kemampuan dia. Pekerja, bengkel dia kecil ya. Ini antara dia. Jadi setakat boleh buat kecil-kecilan lagi lah. Nak tunggu yang besar, masalah mesin, bila nak besar, kilang besar ya, nak mesin, nak pekerja. Jadi dan jauh pula daripada rumah, susah ya, nak pergerakan. Ini sebelah rumah aja. Dia antara dia lah ya. Tapi produk dia maintain di pasaran, ada je kat pasar raya. Okey, ini daripada Rompil lah. Okey, ni contoh-contoh pembungkusan ya, yang kita dah bantu usahawan on design. Bila dah dapat design macam ini, insya-Allah dia boleh pergi jauh. Ya, insya-Allah, sebab kita tak lagi sebab kita susun perkataan ya. Kita tak boleh simple letak minuman ini boleh menyembuhkan. Memang tak boleh letak pada pembungkusan. Memang salah. Dapat tahu, KKM dapat tahu, memang dia akan saman. Okey. Satu lagi saya nak pesan, kalau produk ni kita tak ada jenama, kita ambil jenama orang, kita letak je, kita rasa tak ada orang letak. Contohnya nama Azizah, kita letak jenama Azizah, padahal bersepah orang Azizah kat sana. Sekali owner yang register Azizah tu, dia akan tengok produk ni, dia akan saman kita. Sebab itulah sebelum kita letak jenama, kita kena check dengan MyIpo, produk jenama ni ada tak dalam pasaran. Kalau ada, memang kita kena cari nama lain. Ya. Alright, okay. Inilah dia ya, antara dia. Produk-produk ni memang dah pergi jauh lah ni, projek angkasa ya. Dan ini bila dah biasalah usahawan yang dah pergi ekspor market, dah payah nak pergi tumbuk cili lagi, tak payah nak beli cili kering nak blend konon-kononnya. Senang, tak ada. Orang macam saya ni memang ambil yang cepat je, yang siap je. Bancuh terus masuk dalam kuali. Ini dia. Jadi dia nampak keperluan tu. Sebab tu kita buat produk, kita tengok keperluan tu. Ya, dan ini antara program-program yang kita pergi bersama agensi-agensi lah ya. Saya punya experience bawa pergi produk ke Dubai ya. Bantu usahawan untuk promote dalam program-program SDSI di setiap daerah, pergi ke SDSI di peringkat nasional ya, bantu usahawan ni. Kadang-kadang mereka ni usahawan saya ni kebanyakannya tahu buat produk, tetapi dia tak tahu macam mana nak mengolah ni produk ni, nak bawa ke mana, nak macam mana nak inovasi, macam mana nak ada teknologi. Memang kebanyakan usahawan kita tak tahu. Sebab itulah agensi-agensi yang ada ni kita akan turun padang bantu. InsyaAllah ada rezeki ya. Sirim akan membantulah. Memang kita offer ourselves untuk bersama DEC untuk bantu usahawan bersama dengan Lesong Mat. Saya harap ya, dan ini antara ni ya, yang kita tolong usahawan daripada dulu lah, bawa matrade ya. Nak pergi ke ofisi kena pergi matrade dulu supaya dia akan guide kita. Apa yang tak perlu, pergi ke Australia, apa nak bawa ke Malaysia, dia kontrol macam tu. Sama juga produk kita nak pergi ke Indonesia, bukan senang ya. Sebab dia kontrol produk dia. Tapi kita ni macam produk masuk kat
negara kita. Itu yang kita fight lah. Kita kena protect produk kita supaya tak ada produk-produk produk sama kita kat negara kita. Sikit pengenalan tentang pembuka tadi. Saya buka dulu apa ni ada. Ya. Soalan? Ada siapa mana kita nak tahu kita punya produk tu betul tak packaging dia tu. Alright, okay. Ada. Ya. Dekat Sirim, nampak tak slide saya yang kedua? Nampak tak? Nampak. Ada. Brand Nampak. brand. Okey. Saya buang ini. Okey. Jadi soalan tu ya. Okey, soalan tu saya jawab dulu. Memang banyak usahawan bertanya, itulah soalan dia, ya. Sirim boleh buat. Okey, macam gini, macam saya sebut tadi ya, Sirim kita ada perkhidmatan, services untuk bantu usahawan, ya. Kita akan bantu usahawan dari segi apa? Kita akan bagi khidmat nasihat teknikal ya untuk dia nak letak jenama dia tadi. Betul tak jenama dia? Boleh pakai tak jenama ni? Kita akan bagi khidmat nasihat. Dia akan, macam usahawan akan datang, puan saya nak letak nama Fikris lah contoh ya. Lepas tu kita akan cakap, tak boleh, Fikris ni dah ada dah, you kena cari produk lain. Okey lah, saya nak jenama produk saya MacDiah contoh ya. Saya kata tak boleh. Walaupun nama MacDiah tu tak ada di dalam MyIpo, tetapi nama sebutan dia sama dengan McDonald. Sebab McDonald cakap apa saja MC memang tak akan bagi. Dia dah lock nama Mac tu owned by McDonald saja. Itu maksud dia. Okey, puan saya nak nama Toyota lah contoh ya. Nak letak jenama makanan saya Toyota lah. Tak sesuai lah. Sirim akan cakap tak sesuai lah sebab dia keras sangat bunyinya. Dia tak sesuai untuk makanan. Toyota ni lebih kepada benda-benda keras. Kita akan bagi khidmat nasihat macam tu. Itu untuk jenama. Dan kita akan kerja sama dengan MyIpo untuk cek sebelum kita register, kita cek dengan usahawan dengan MyIpo, boleh tak kita masukkan produk ni, jenama ni, dah ada orang register ke belum. Kita akan collaborate macam itu khidmat kami Sirim. Yang kedua, di Sirim kita produk-produk usahawan ni akan hantar ke Sirim untuk fakta nutrisi makanan. Memang dekat luar sana ada lab-lab dia, dekat Sirim pun kita ada. Dalam program pembukusan dan pelabelan yang kita dapat fund daripada kerajaan ataupun agensi, inilah benda-benda yang kita akan bantu. Maknanya branding tadi kita akan bagi khidmat nasihat teknikal, boleh ke tak boleh, lepas ke tak lepas, kita akan bagi idea macam tu kepada usahawan. Okey, lepas tu kita akan, produk usahawan akan hantar kat Sirim, Sirim akan test, kita akan bagi test report dalam masa 2 minggu. Itu yang kita bagi. Yang ketiga, kita akan designkan produk tu biar nampak orang tengok design tu orang nak beli. Nampak je kari puff tu memang kita rasa nak makan. Itu designer yang ada kat Sirim lah ya. Tak adalah kita ambilkan image daripada internet, masuk je dalam ni, tangkap muat je, nampak lawa. Rupanya itu kari puff bukan kari puff dia, kari puff orang lain. Contoh sebab kita buat ni, kita akan buat photoshoot ya. You bagi je produk frozen tapi kita akan gorengkan produk frozen tu, kita akan letak dalam piring, kita akan photoshoot dia biar nampak yang kari puff frozen kita tu memang sedap, berasap. Itu antara design yang kita akan buat. Kita akan buat photoshoot design, itu yang kita buat lah. Itu yang akan tengah buat sekarang pun dalam program CSR kami. Ya. Dan kita akan bagi khidmat nasihat. Okey, susun atur. Bukan you all buat tahu. Usahawan ni hanya tengok je macam mana Sirim buat. Cuma kita nak maklumat daripada usahawan. Okey, kenapa you nak letak nama ni? Sebenarnya nama ni puan daripada mak saya dulu. Dia nak buat tapi tak kesampaian. Jadi kita naklah nama ni, kita letaklah nama ni. Tetapi boleh ke saya letak nama ni? Contoh. Jadi kita akan bagi, itu antara komunikasi Sirim dengan usahawan. Duduk. Jadi bukan Sirim yang buat design. Bukannya usahawan yang buat design. Sirim yang akan designkan. Tapi kita dapatkan input daripada usahawan. Lalas,
kita dah design, kita akan bagi biasa, kita bagi 3 jenis design yang kita buat. Ada contohlah, ada color hijau, kita ada punya background hijau, ataupun background kuning, ataupun satu lagi background merah. Jadi saya nak yang warna hijau ni lah, macam best je. Macam best je orang nampak, contoh jadi kita okey, yang ni puan dia okey. Dia adalah proses dia. Itu yang Sirim buat sampailah benda tu cantik, jadi contoh, jadi macam ni nampak air tu macam nak minum je, nak pegang je cawan tu, contoh nak minum, nak terus nak minum. Inilah benda yang kita nak catch minda pelanggan untuk best ni air ni, macam best je, nampak tak? Itu yang kita nak catch. Kalau kita ni usahawan, dia tak mampu nak buat semua, nak fikir ni, sebab usahawan ni saya tahu dia nak kena buat semua benda, beli barang, jual barang. Dia nak goreng lagi, dia nak packing lagi, dia nak hantar lagi, dia nak collect lagi. Kebanyakan usahawan macam tu. Jadi dia tak boleh. Jadi sebab itulah ada agensi-agensi nak membantu ni. Okey, dengan Sirim, okey, kita tolong untuk packaging. Ini yang kita buat. Contoh, nak tahu jenama apa. Saya teruskanlah ni jadi dekat Sirim ni, soalan tu tadi, memang kita ada perkhidmatan tu. Kalau you hantar ambil daripada kat luar tu, kita akan tengok. Kalau macam ni, kita akan cakap, okey, boleh. Boleh nampak. Tapi kalau kita tengok salah lah ni kena letak kat belakang lah, tak boleh letak kat atas lah, kena letak kat bawah lah, sebab dia ada susunan atur, kena ikut akta. Selagi saya cakap lagi, saya kena ikut akta. Dan saya teruskan jadi dan saya akan menjawab soalan-soalan tu tadi. Jadi usahawan yang mana nak dapatkan packaging dengan khidmat nasihat Sirim, dia kena cari funding. Alah, macam mana? Mesti saya tak reti nak cari funding puan. Okey. Saya bagi lalu jalan lah macam mana. Okey, sebab sekarang ni yang saya Sirim kerjasama dengan agensi adalah dengan MARA. MARA ni semua negeri ada MARA. Tetapi permohonan tu mesti melalui MARA daerah di bawah Geran Base. Geran Base, BASC. Kalau you pergi ke MARA daerah, cakap je kat dia, puan, saya nak dapat saya nak mohon saya nak buat permohonan untuk geran dana base, boleh tak? Ada tak? Lepas tu dia cakap, puan daripada mana saya dekat kat daerah sini je. Okeylah, ambil borang ni isi. Jadi apa yang nak kena isi tu adalah nanti puan bagilah sebuah harga untuk sebuah harga untuk pembungkusan tu. Jadi bila dah dapat permohonan macam itu, datang kat Sirim, puan, okey, saya dah dapat dah borang ni, dia minta sebuah harga, minta Sirim hantarkan sebuah harga. Okey, bila dah Sirim hantar sebuah harga, hantar je lah ke sana. Kan? Dia kata Sirim boleh buat harga. Okeylah, boleh lah. Kalau dia nak minta 3 sebuah harga, boleh lah minta 3 sebuah harga. You buatlah minta 3 sebuah harga. Kalau tak tahu, Sirim akan bagi tahu kat mana nak minta. Kan? Jadi, bila kadang-kadang usahawan, mahal ni yang Sirim ni, kan? Sebab kita mahal tu sebab dia mahal bukan apa tau. Sebab kadang-kadang supplier tu bagi ketebalan plastik 5 mm. 1 mm. Nipis je. Yang Sirim bagi 3 mm. Tebal sikit supaya kita tahu sebab apa kita bagi 3 mm, supaya produk kalau seal minyak tak keluar. Kalau seal dia betul-betul seal. Angihan. Kalau letak kat chef, dia tak mudah pecah, tak mudah retak, ataupun dia tak brittle sampai satu sebab kita tak tahu bila kita letak kat chef, kadang-kadang kedai tu letak kat depan sebab kita yang minta saya letak kat belakang, saya letak kat depan kedai. Kita lupa sebenarnya bila letak depan kedai tu, dia direct sunlight produk krepek kejap ikon ke kita, dia akan tahan lama. Dia kadang-kadang kita ni nak duduk depan, semua nak berbaring ke depan, semua produk kita ke depan. Lala tak sampai seminggu produk kita lemau, produk kita dah kancing, produk kita dah keluar minyak sebab ada tindak balas. Bila letak depan direct sunlight, banyak sangat cahaya masuk, produk kita akan jadi rosak. Jadi sebab tu kita kena tahu. Sebab tu bila packaging plastik nipis, sebab tu kita khidmat nasihat teknikal. Inilah benda-benda yang kita bagi tahu ke usahawan. Jadi memanglah murah sebab dia bagi plastik murah, plastik nipis, kita bagi plastik 3 mm contoh.
Macam tu juga dengan benda lain, yang teknikal spek yang lain. Kadang-kadang kita tengok sebab apa dia murah. Oh, dia bagi 1,000 je. Itu benda sebab tu kita kena boleh duduk, insya-Allah lah. Kalau kat Sirim Pahang saya ada, saya bantu. Kalau kat negeri lain tu, kalau tak jumpa kat tempat dekat negeri lain, cari saya pun tak apa. Sebab memang saya betul-betul nak membantu usahawan. Dan setakat mesti kat Pahang kita FOC free of charge je. Ya, masa saya je lah yang nak kena catch ni. Dan dalam masa sama kita akan buat fakta nutrisi makanan. Kalau individu yang walk in ni, dia akan bayar 450 tak silap saya ya. Untuk 6 parameter pengujian. Itu yang saya ingat lah, saya pun tak ingat berapa harga dia. Dan 2 minggu 6 pengujian, 6 parameter, maknanya ada 6 ujian, maknanya ada karbohidrat, ada protein, ada fat, ada 6. Ni ada 4 je. Dia ada 6. Dia adalah sebab memang syarat dia kena ada 6 parameter sekarang dalam akta makanan. Dulu 4 je, sekarang ni dah 6 ya. Jadi ada 6 parameter ujian yang kita akan buat. Jadi kita akan letak kat situ. Itu dah dalam package yang kita bagilah. Contoh ada yang kita submit baru ni dalam 10,000 ya. Mara funding, grant base tu satu lagi saya nak kena ingatkan ya, bukan dia maksimum permohonan dia boleh bagi 20,000. Tetapi bila kita submit tu kadang-kadang ada rezeki 20,000 kita hantar quotation 20,000 dia terima. Ada tu dia kata tak boleh lah puan sebab saya lihat dekat daerah saya ni ramai sangat orang mohon pembukusan ni. Jadi kita bagi sikit-sikit seorang lah, mungkin 10,000 je kita boleh bagi. Tak apalah, 10,000 ke 20,000 ke, usahawan ada komitmen 20% kat situ. Maknanya kalau dapat 20,000, 20% berapa? 2,000 berapa? 4,000. Kan? Kalau 10,000, 20%, 2,000. Itu komitmen daripada usahawan. Balance 8,000 usahawan bayar, 20% 80% Mara yang akan bayar, 20% lagi komitmen daripada usahawan. Itu dia. Itu syarat dia. Kena faham tu. Okey. Dan dulu kita letak barcode ya. Tapi sebab barcode ni dah terlalu mahal ya. Dulu barcode dalam 600 ke 500 lebih je, tak silap saya. Sekarang ni barcode dah mahal, dalam 1,000 lebih, 1,500, 1,300. Baru ni ada dapat 800. Sebab dia punya pengiraan adalah pro rata. Kan dia berbeza sikit lah ya. Dan kena ada letak nama pengeluar dan penghilang. Ini memang kena, ini adalah syarat-syarat dia, kriteria yang kena ada dalam packaging kita. Bukan nak suruh usahawan buat, tetapi Sirim yang akan buat dan usahawan tahu, oh kena ada ni. Sebab tu bila you buat sendiri, at least you kena beritahu kepada designer you, benda ni kena ada. Kan, macam mana nak dapat ni? Oh ada yang ni dia, tak apalah kita buka je lah internet, ambil je kat MPS nutrisi makanan entah siapa-siapa, letak dalam packaging kita. Dia berlaku ya. Dan tanya boleh? Sila. Minta maaf potong. Saya laju kena tu. Okey. Macam ni puan, saya pengeluar kopi. Nutrition memang saya dapatkan daripada Sirim dekat Shah Alam lah. So nutrition semua dah dapat. Cuma trademark hari tu sebab saya keluarkan kopi ni dah masa PKP ni lah. So yang trademark tu masih lagi dalam proses. Tapi nutrition tu semua dah dilabelkan under nama warung klasik ni lah. Tapi baru-baru ni saya dah check dekat My IPO yang under warung klasik ni yang Ali Cafe tu dah ambil puan. Macam mana ya cara untuk saya nak dapatkan balik brand yang saya dah ambil terlebih dahulu? Dia kena buat sejarah. Carian sejarah ya. Kalau you kata siapa Ali Cafe, Ali Cafe ke? Ali Cafe kita kena tengok bila you register, bila Ali Cafe register. Kalau kita tengok Ali Cafe ni dah lama berada dalam pasaran. Mungkin pada peringkat awal dia dah macam Ali Cafe ni biasa ya, strategi pemasaran sekarang ni dah macam lain sikit. Nestle dia ada banyak produk-produk yang dia dah register di bawah Nestle. Contohlah yang saya nampak kat depan muka saya ni lah, macam Toyota pun duduk bawah Nestle, Adidas pun bawah Nestle, Cadbury pun dia dah jenama semua duduk bawah Nestle. Sebab itulah dalam satu company dia ada banyak jenama-jenama. Itu maksud saya. Maknanya Ali Cafe pun bukan sahaja jenama Ali Cafe juga duduk bawah jenama dia, bawah syarikat dia, tetapi jenama Tongkat Ali, macam mana Kacik Fatimah pun duduk bawah Ali Cafe contoh. Sebab itulah bila you nak fight
kena pastikan, you kena check dulu lah, kena check sebab takut bila you masuk benda dalam court dia adalah apa ni macam mahkamah kecil lah kan, dia ada dalam MyIPO ni. You nak fight kata ini saya punya, sekali dia buka je, oh tahun 2009 kita dah register dah puan. Oh ya ke, aku tak lagi no wonder lah, ingatkan dah ada contoh kan. Jadi ini kita kena tengok adakah betul, sebab klasik tu memang Nescafe pun dia ada nama klasik kerana dia dah register benda-benda tu. Jadi kita kena check betul ke kita dulu ke ataupun betul ke dia dulu kan. Puan, lagi satu dari segi ejaan puan, macam yang Ali Cafe tu dia ambil nama warung klasik tu dalam bahasa Inggeris, tapi macam saya perkataan warung klasik tu semua spelling bahasa Melayu. Itu boleh jadi isu juga ke puan? Boleh. Maknanya walaupun you letak dia eja CLASSIC tapi you eja KLASIK, tetapi pronounce dia sama. Macam sebut Mac dia tadi, Mac MEK ke MC ke MIK ke, kita pronounce tu sama, Mac. Kan, McDonald kan, macam ni klasik. Walaupun you eja KLASIK ke apa tu cookies KOOKIS ataupun COOKIS kan, tapi pronunciation tu sama, memang tak lepas. Puan, kalau yang design yang saya dah ready, sebab memang daripada awal saya buat ni apa-apa pun saya refer dengan Sirim sebelum ni. Sebab saya tengah membrandingkan baru ataupun buat new packaging baru. Sebab saya nak masukkan ke Mydin dan Giant. So dalam masa yang sama nak masuk dalam Lesong Mat ni jugalah. So sebelum ni saya dalam bentuk kotak. So saya akan tukar dia dalam bentuk pouch macam ni lah. Boleh tak kalau design yang saya dah siap ni, sebelum saya hantar untuk printing, saya hantar ke Sirim dahulu untuk buat pengesahan? Untuk kita check out lah ya. Lepas tu you print dekat Sirim lah. Print sebelum ni sebab saya dah ada supplier saya sebelum ni. Tapi untuk buat check sahaja, boleh ke? Susunan atur tu boleh je. Hantar kat saya je lah. Orang lain memang dia akan kira-kira. Saya tak ada kira lah. Saya kata okey tak okey je. So saya emailkan kepada puan design tu terlebih dahulu. Boleh. You WhatsApp je saya. WhatsApp saya pun okey. Alright. Ada soalan lagi? Saya ni tak ada lampu merah, lampu hijau. Saya jalan terus ni. Stop je saya. Ya saya. Nak tanya, yang Grant Mara tu dia salah satu pembiayaan juga ke, ataupun grant tu sama ke dengan word pembiayaan tu, maksudnya kena bayar balik ke macam mana? Okey, kalau kita sebut grant, dana, itu adalah bantuan percentage, maknanya ada 80-20, ada 50-50, ada 70-30. Sebab sekarang ni dah susah lah nak cari usaha grant yang 100%. Dulu memang banyak. Bagi RM10,000, tak ada, kita tak bayar pun, tak ada komitmen pun. Sekarang ni agensi nak komitmen daripada usahawan. Maknanya kalau grant base ni 80-20. Kalau SME Corp 70-30, 50-50. Faham lah ya maksud saya? Maknanya yang kecil tu komitmen daripada usahawan, yang besar tu adalah kerajaan punya funding untuk usahawan. Grant. Kalau pinjaman lain. Pinjaman kalau you pinjam RM10,000, you kena bayar RM10,500 contoh. Dia ada interest dia. Kalau grant ni pinjam dapat RM10,000, you cuma bayar RM2,000 saja. RM8,000 funding. Itulah grant ni. Alright. Okay, saya teruskan. Jadi kita tengok ya. Okay. Yang ni juga. Ini yang kita bagi, maknanya khidmat nasihat teknikal yang kita bagi tadi. Kita nak beritahu, usahawan nak letak jenama. Kadang-kadang usahawan ni dia tak ada idea, dia letak panjang-panjang. Sebab kena ingat, sebab panjang-panjang tu mungkinlah ada sejarah dia, ada campur nama anak dia, ada 7 orang anak, dia campur semua nama anak-anak dia. Setiap yang perkataan depan. Tetapi benda tu tidak komersial untuk kita letak sebagai jenama kita, sebab kena ingat ya, jenama ni sesuatu yang kita nak letak nama produk kita tu, macam kita lah ada anak, bagi nama yang best-best, orang sebut anak kita best-best, nama anak kita baik-baik. So kita nak letak nama ni, kita letak nama ni supaya orang sebut mudah nama anak kita. Anak kita pula, produk kita. Maknanya at least 2-3 suku kata saja. Toyota, Adidas, Cadbury, 3 kan, Mercedes, kan, ataupun McDonald, KFC, benda yang sebut mudah, sebut dan terus letak kat minda, kan. Kalau kita tengok ya, ni strategi. Kalau kita nampak ya produk Adidas, tiba-tiba kita nampak kat pasar malam Adidas.
cepat je orang ingat. Aku nak beli Adidas lah. Oh ni Adidas je. Nampak? Bukannya ada apa-apa pun, tetapi nama tu sedap orang sebut. Macam Adidas, apa kelas adik kita Adidas je. At least kan dekat-dekat nama Adidas, ejaan lebih kurang macam ni, tetapi ada, memang ada berlaku. Memang dia telah trademark pun. Dan Adidas pun, sebab dia Adidas ni dia trademark satu Malaysia. Satu Malaysia. Dia trademark satu dunia. Kita Malaysia je lah kan. Adidas, siapa nak lawan pergi ke overseas jadi tukar nama lain lah pula kan. Tapi nampak Adidas ni dah macam sebab tu ya, strategi macam mana saya nak cakap ya. Contoh ya, sos cili Maggi. Kalau usahawan ni pandai, kalau macam Maggi, Kimball, apa lagi jenama-jenama yang biasa kita nampak kat chef tu diorang punya botol sama je lebih kurang. Botol sama, Kimball, Maggi. Jadi kalau kita pun nak letak, janganlah cari packing yang payah-payah sangat, pelik-pelik sangat ya. Supaya itu strategi tau. Bila kita beli usahawan ni kadang-kadang nampak macam nampak karat tu Maggi, tetapi kita tak ambil Kimball. Sebab apa? Shape dia sama, color sama. Tak nampak? Itu adalah strategi marketing lah, supaya orang ambil je. Kimball, sebab nampak Kimball pun dua suku kata kan, dan rupa bentuk pun lebih kurang sama yang dah famous. Kalau boleh, kita boleh cash kat situ cepat, orang akan cepat tangkap, cepat ambil kan. Kalau kita buat berbeza lain-lain, memanglah nampak berbeza, cubalah, tapi dia ada benda baru, orang nak okey tak ni benda baru ni macam kalau benda yang sama, kita dah nampak benda tu sama je dekat yang dah chef, sama produk lebih kurang sama, dan mindset pembeli ni dia dah dia orang ni Kimball, padahal Kimball dengan Maggi adik-beradik je sebenarnya. Mak ayah dia satu mak je yang buat, tapi dia letak nama Kimball, dia letak nama Maggi, dia letak nama Noh. Contoh. Itu adalah strategi marketing. Sebab tu kita nak letak nama ni pun lebih kurang je. Tak payahlah macam sentimental ni, sebab kadang-kadang susah. Kita nak create chemistry kita dengan pelanggan tu, memang ambil masa. Kita kena buat promote dah. Macam Toyota, ada satu jenama saya nampak Toyota. Kalau terbalik ya, Toyota. Rupanya Toyota. Dia macam itulah. Dia akan catch nama tu supaya senang masuk kat minda kita. Dan kena ingat ya, kita letak nama ni bukan nama tempat ya, bukan nama Sabak. Kan kalau kita letak nama Sabak, takut nama Sabak berenang, tapi kena check lah Sabak ni apa maksud lain saya pada Sabak berenang. Sabak ni maksud Sabak ni dalam bahasa Puitis dia sebab, sedih, nangis, boleh masuk mungkin. Jadi kita kena check lah, kita maknanya kita tak boleh letak ni confident je boleh dapat. Mari kita kena semak dengan Mak Ipoh, kita kena tengok bukan nama tempat ya. Dan ramai yang tak faham bila letak nama produk tu, nama jenama tu nama produk. Contoh, dia buat krepek ubi. Dia letak jenama apa? Krepek ubiku. Tak boleh. Kan? Dia letak nama karipapku. Tak boleh. Itu nama produk. Nama produk tak boleh jadi nama jenama. Kan? Nama jenama ni yang tak berkaitan pun dengan nama produk. Milo, Maggi. Kita tengok lagi. Apa lagi? Nampak? Hakimah nama dia. Kan? Tak ada berkaitan pun dengan Tat. Kan? Ramai ya, saya pun tak lupalah nak ingat nama-nama yang bukan nama dia letak nama jenama produk dia lah ya. Tis. Nampak? Dis. Kan? Tis ni macam dahaga, bunyi macam thirsty. Kan? Mana orang senang sebut tis. Kan? Ya. Luscious. Ni kalau Luscious product ni memang payah sikit nak sebut. We make Luscious product. Luscious ke? Kita nak bagi orang mudah sebut. Mudah baca ya, dan mengikut peredaran masa lah. Kadang-kadang contoh ya, ada satu produk jenama dia dekat Malaysia ni Kedidi. Itu dia buat pen lah. Tapi bila masuk ke overseas, orang tak boleh pergi nama Kedidi. Sebab Kedidi tu maksud lain, maksud yang teruk dekat negara lain. Jadi kita kena tukar juga jenama. Dan reka bentuk ni, masuk cerita reka bentuk ni menarik nampak macam best je. Masa kita tengok burger ni macam nak makan, macam kita nak ngap je ya, mesra. Macam dulu biskut bangkit kita letak dalam balang besar biskut bangkit. Sekarang bila biskut bangkit kita tukar packaging dalam bentuk yang macam gini macam produk-produk dia, sebab dia ikutlah peredaran zaman. Nak letak kita nak letak kita nak letak produk ni dekat chef-chef kecil-kecil tu dah macam sama je. Ni kata bersaing, daya
bersaing. Dia boleh bersaing dengan produk-produk jenama lain sebab packaging tu tadi kecil, mudah, orang pun nak rasa nak beli besar-besar takut bangkit dia macam tak best, tapi beli yang kecil dululah. Bila dah beli yang kecil macam best, esok dia tak beli satu, dia beli banyak. Itu catch cara kita nak tarik pelanggan untuk rasa produk kita dulu. Itu ya. Dan mudah dibawa. Contoh saya suka contoh biskut bangkit sebab packaging dia kecil. Memang kecil je macam cookies yang warna kuning tu ataupun Oreo tu. Dia dah buat dalam bentuk macam tu. Dan produk dia memang tahan lah, maknanya tak hancur. Dia sebab tu kita kena tengok. Dan kita lihat ya, bila kita letak packaging ni kat ujung tu benda yang boleh kita koyak. Dia ada tempat koyak, kelebihan dia. Orang beli, tak nak yang ni, susah nak koyak, kena gigit-gigit. Tak ada macam gitu. Kita nak beli yang ni lah, yang mudah. Jadi produk kita memang dah siap untuk kita tarik je. Seal untuk kita koyakkan benda tu. Ini adalah benda-benda elemen-elemen yang kita kena fikir bila kita buat pembungkusan nanti. Yang kita sebut tadi lah, kalau misalnya minuman ni dia banyak lah, ada yang buat 12 ya, elemen-elemen yang kena ada lah dalam makanan ni ya. Diet, ni benda-benda yang kita boleh tengok lah ya. Orang concern pasal protein, karbohidrat berapa, kalori dia ambil, nak semua nak lawa kan. Dia pengamal diet, dia akan concern pasal benda-benda ni. Tapi kalau bila you letak yang cut and paste daripada internet letak kat sini, memang cari masalah lah kan. Ni tipu, kejap lagi dia masuk hospital sebab makan produk kita. Dia kata produk protein sikit rupanya tinggi. Dia akan saman kita ya. Dekat sinilah ya. Alright, okay. Ini barcode lah. Maknanya macam lesung mat dia nak ada barcode. So usahawan kena. Hello. Assalamualaikum. Minta maaf puan kalau saya bersalah. Saya Zul dari Melaka. Okey puan, saya nak tanya, saya ni tak ada dapur. Bukan produk apa? Saya lah. Tak ada apa? Saya bukan pembuat lah, saya bukan pengilang lah. Okey, saya promotekan produk daripada saya bantu orang kampung lah. Okey, jadi kalau saya dapat produk ni memang dah ada sambutan hangat lah. Dah tu kalau saya nak masuk Sirim, daftar dan dapatkan labeling tu macam mana puan, boleh masuk? Layak tak? Boleh. Boleh. Tapi usahawan tu lah yang mohon. Oh, usahawan tu lah yang mohon kan? Atas nama syarikat dia jugalah? Ya. Oh, maksudnya kalau saya buat sendiri, maksudnya saya buat syarikat saya sendiri, tapi kilang tu alamat macam puan kata tadi, kena letak alamat pengilang. Ya betul. Kan? Boleh. Dia macam OEM lah. Macam OEM kan? lah juga kan? Boleh kan? Ya. Okey, faham. Cuma Baik. Kalau dia nak dapatkan halal, kalau you nak produk you ada halal, maknanya you suruh kilang tu ada halal. Maknanya kilang kena ada halal. Dia kena ada halal. You tak boleh lah buat halal bukan syarikat you. Tak boleh sebab bukan syarikat you yang buat. Dia yang kena buat. Boleh lah letak packaging tu. Dia yang kena buat lah. Yes. Okey, faham. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Nak tanya. Salam. Ya, tanya. Kak dah ada trademark dah. Kak nak buat lagi satu penambahan air. Boleh tak nama air tu serbat Arab? Arab tak boleh dalam nama tempat Kak. Ya ke? Itu nak confirm kan sebab kau nak buat R&D dah. Okey, tapi nama produk yang dah ada trademark tu nama apa? Nama Arfah. Dah buat nama Arfah juga. Boleh je. Sebab Arab ni perkongsian dengan punya satu owner lagi, dia yang buat. Tapi kau punya mission, dia mengedarkan lah. Dia barang tu dia punya. Okey, tapi tak boleh letak nama Arab. Arab tu nama tempat. Kalau dia pakai nama jenama Arfah, produk dia boleh je macam OEM. Yelah, tapi dia tak nak, dia nak ubah juga sebab Arab dia nak brand kan dia kata. Jadi apa sebenarnya lah. Cakap kat dia dekat Malaysia, nama tempat tak lepas. Boleh you nak register Arab tu, tapi bukannya sebagai jenama lah. Produk nasi Arab. Boleh. Contoh kan. Ini bukan nama air tu. Serbat Arab. Jenama Arfah. Tapi nama air tu serbat Arab. Nama air tak ada masalah. Dia bukan jenama lah. Mana kita tak payah nak register daripada MyIpo. Tak ada. Okey, boleh. Boleh ya? Boleh tu.
Assalamualaikum. Salam. Ya. Saya nak buat pertanyaan. Kalau ikan perkasam kan yang kita buat ikan perkasam, kita perlu dapatkan dekat mana untuk labeling untuk apa, kesihatan ke ataupun macam mana sebab saya meniaga macam saya nak tolong adik saya lah, dia meniaga biasa je, tak ada packaging, tak ada apa macam tu. Okey, untuk itu kita buat nutrisi lah. Produk yang produk yang raw, maksudnya benda tu kalau ikan yang fresh, ikan fresh tu memang tak perlu nutrisi, tetapi bila kita proses ikan tu jadi ikan masin, jadi ikan perkasam, jadi ikan apa, jeruk ke apa benda, memang kita kena pergi lalui pengujian fakta makanan. Sebab bila dah proses tu kita akan tambah garam, kita ada gula, kita ada asam lah, macam-macam kan. Jadi memang kena dapatkan pengujian fakta makanan. Jadi kalau kat sini tanya saya, hantar kat Sirim je lah. Hantar kat Sirim jugalah. Mana kita bawa produk tu itself, bawa ke sana lah. Ya. Dia adalah berapa gram yang dia minta. Tak apa, nanti habis presentation dah ada nama saya, WhatsApp saya. Nanti kita akan, you WhatsApp je, you nak pengujian fakta makanan tu untuk ikan perkasam. Nanti staff saya pun ada dalam ni. Dia kita bantulah untuk nak bagi sebuah harga. Ya? Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum Puan. Salam. Okay. Saya nak tanya, tadi Puan ada nyatakan projek bawah komuniti, persatuan NGO ni semualah kan? Betul. Saya nak tanya, persatuan tu perlu berdaftar ke macam mana? Kalau NGO memang dia kena register dengan ROS. Okey, kita dah berdaftar dengan ROS. Maksud dia projek tu atas usaha sama persatuan lah. Ya, usahawan. Sirim ni hanya bantu dia dari segi khidmat nasihat teknikal. Balik semula saya sebut khidmat nasihat. You nak buat apa contoh ya? Saya nak buat smart farming lah. Tapi kita tak tahu macam mana nak buat. Okey, smart farming apa you nak pakai? Macam Sirim kita ada teknologi. Kita ada solar, kita ada sensor, ya, kita ada panel solar, sensor antaranya lah. Apa benda lagi banyak lah sangat bendanya. Jadi kita ada. Jadi you nak buat dengan Sirim boleh. Nanti kita sama-sama cari funding. Okey. Yang saya pergi tadi, funder dia adalah Kementerian apa benda ya, Kementerian Pembangunan dan Sumber Manusia. Something like that, sebab dia buat proposal untuk membantu menambah pendapatan komuniti. Macam itu kan. Dia adalah paperwork dia. Maksud dia misal kata saya nak buat projek penanaman tauge, semai tauge kan. Kertas kerja, proses dia tu semua kita dah ada teknologi tu. So kita cuma nak minta bantuan dari segi modal. Boleh ke? Okey, kita kena kenal pasti kat mana modal ni ada. Macam gitu. Sirim ni akan datang dari segi teknikal tu tadi. You nak apa? Untuk toge tadi you nak apa? Ada sensor, ada apa IoT, kan? Kita masuk air ni air terawat atau air, tempat saya ni supply air selalu keruh. Jadi saya ada filter. Sirim boleh masuk kat situ, mesin contohlah. Jadi funding mungkin kita tengok komuniti ni, mungkin kita boleh masuk dengan Majlis Perbandaran dulu. Tanya, dia ada funding tak untuk nak bangunkan komuniti kat sini? Kadang-kadang Majlis Perbandaran ada, Bandaraya pun ada. Dia nak tengoklah, kita nak ada komuniti yang hijau. Kita ada nak komuniti rentan, bantu anak-anak rentan, anak-anak gelandangan. Dia ada benda-benda macam itu. Ada funding lah. Maksudnya sebelum kita nak propose benda yang kita nak buat ni, kita kena berbincang dulu dengan pihak Sirim lah. Tak dengan Sirim pun tak apa. Boleh je nak. Tetapi kita kena nak tanya pendapat saya boleh. Saya boleh cadangkan. Cuba masuk dekat Majlis Perbandaran. Macam Puan ni daripada mana? Perlis? Daripada Alostar Kedah. Alostar Kedah, sebab ada daripada Perlis. Hari tu tanya saya tak terjawab lagi soalan dia. Dia pun daripada NGO jugalah. Alostar Kedah, mungkin kita tengok Majlis Perbandaran Kedah tu dia ada tak projek-projek komuniti yang NGO ni boleh bantu. Maknanya komuniti Majlis Perbandaran dia ada allocate. Okey, tempat ni kalau you nak buat projek komuniti boleh. Ni contoh yang saya buat lah. Jadi kita ada certain fund yang boleh contoh. Ataupun you masuk dalam Esko Keusahawanan. Dia ada projek-projek yang dia boleh fund. Kerajaan Negeri Kedah ada funding dia. Dia pun boleh. Okey. Terima kasih. Faham Puan. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Salam. Puan, saya nak tanya, kalau kita nak pergi ke Sirim tu, langkah pertama kita kena
untuk Kemara dulu ke untuk buat pinjaman dulu ke atau baru kita ke Sirim atau kita masuk ke Sirim dulu baru kita bawa surat-surat dari Sirim ke Kemara? Okey, kita nak ke Mara tu kita kena tahu kita nak minta apa dengan dia, kan? Kita nak minta geran beli mesin ke, kita nak minta geran buat pembukusan ke. Okey, jadi kalau dah pembukusan tu memang kita dah borak lah. Puan Rofiza dah berborak dengan saya. Okey, saya dah cakap okey pergi kat Mara. Jadi bila Mara kata you pergi kat Mara, Mara cakap puan you datang ke Mara, Mara daerah, ada tak geran base dekat sini? Dia cakap ada. Puan apa? Saya nak buat packaging lah untuk produk saya. Okey, isi borang ni dan bagi kami sebuah harga. Okey, datanglah kat Sirim. Okey, Puan Mas, saya dah dapat dah ni borang ni. Nanti Puan Mas bagilah sebuah harga. Jadi kita akan discuss dengan Puan Rofiza. Okey, Puan Rofiza nak apa? Nak stiker ke? Nak stiker ke? Nak label ke? Nak plastik ke? Nak kotak ke apa? Jadi kita akan, okey, kita buat kalau tak lah saya nak kotak lah Puan. Okey, kita akan buat sebuah harga kotak. Tapi kita nak tengok produk you nak letak macam mana. Macam ni. Saiz dia macam gini. Jadi kita akan bagi technical spec kat situ. Kita bagi, okey ini bila dapat kotak ni nanti habis printing mungkin dapat dalam 10,000 pieces kotak lah Puan. Okey, you dah setuju dah, okey. Harga dia katalah 10,000 kita submit. You bawa sebuah harga tu pergi kat Mara. Jadi kita kena pergi ke dua tempat lah. Satu tempat pergi Mara dulu. Baru pergi ke Sirim, lepas tu Sirim ke Mara pula. Macam tu lah. Itu proses je lah yang biasa saya buat ni. Okey. Lagi soalan? Assalamualaikum Puan. Nak tanya Puan. Kalau apa saya message balik. WhatsApp saya ya. Okey. Assalamualaikum Puan, nak tanya. Salam. Ya, sila. Kalau homemade boleh mohon juga ke Puan? Homemade ni lah. Sebab hari tu Mara Negeri kata produk daripada rumah boleh bantu. Alhamdulillah. Ini Mara Negeri Pahang. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan cuba tanya. Sebab saya rasa dana base ni boleh untuk mikro. Sebab kita mikro kan. Memang dia nak bantu usaha mikro untuk buat kat rumah. Boleh. Cuba dulu macam tu. Saya tanya dia kata sekurang-kurangnya mesti ada premis. Itu memang syarat asas macam itu. Tapi dia tengok macam mana jiwa dia nak membantu usahawan ni boleh je. Sebab yang kontan ni boleh. Cerita dia lah. Kan. Tapi kalau nak ada premis untuk usaha-usaha mikro depan saya ni yang buat produk ke rumah, kurang-kurang ni kan kita tak buat dalam rumah. Kalau ada Porsche kereta tu kita transform sekejap je. Dia jadi bengkel. Buatlah proses kat situ slow-slow. Kan? Bila kita ada premis ni panjang langkah kita lah. Cubalah slow-slow. Buat produk apa tadi kat rumah? Ketupat frozen. Okey, ketupat frozen. Sekarang ni dah ketupat frozen tak tunggu raya. Dah ada banyak kat pasaran. Ya kan? Senang. Jadi sale okey tak? Sekarang? Sale sekat ni paling kencang bulan perayaan lah. Kalau bulan biasa tu dalam 5K macam tu je lah. Alhamdulillah 5K tu okey. Kan? Jadi usahawan ni dia sebenarnya dia motivasi bila permintaan produk dia ramai orang beli. Dekat sini tapi kita jangan stagnan kat situ. Dalam masa yang sama cubalah cari yang luar daripada rumah kita buat tu, ya. Tapi insya-Allah saya sebab dekat Pahang ni ada. Sebab itu yang diberitahu kalau tak ada premis yang kat rumah pun kita boleh bantu. Cuba tak tanya lagi sekali lah, ya. Okey. Satu lagi Puan. Ya saya. Kalau untuk jenama macam saya guna jenama imam boleh Puan untuk Won Maipo. Untuk trademark. Jenama imam. Imam ni dah banyak. Imam ni Mihun Imam. Kan banyak dah kan. Jadi nama imam ni memang dah komersial. Semua orang nak nama imam sebab nama imam ni ramai orang beli, nampak macam Muslim, halal kan. Itu dia strategi kita kan. Tapi saya rasa nama imam ni dah ada. Kalau tuan dapat funding tu dengan Mara datang kat Sirim atau tak Negeri Sembilan pun mungkin saya bagi Sirim Melaka ataupun boleh WhatsApp je dengan saya. Okey, baik Puan. Okey. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Puan. Ya. Saya Azhar. Saya nak tanya kalau kita dah ada sijil halal, contoh company kita dah ada sijil halal kan, lepas tu kita ada produk barulah, contoh kita nak buat 3-in-1 ke, lepas tu kita nak printing sachet,
sachet tu kan, kita nak printing sachet tu, bolehkah kita letak logo halal tu dekat ni, sementara kita nak masukkan produk baru kita ni dalam kita punya sijil halal tu lah, maksudnya register new product kan. Boleh kita letak sebab kita nak run, kita nak buat mesti kita nak buat sachet tu kan makan masa lama. Tu nanti kalau dah keluar tak ada sijil halal kan, nanti nak kena letak lagi dah kos lagi kan. Betul. Okey, sekarang ni isu dia produk yang puan buat ni dah ada halal ke belum? Produk baru ni belum ada. Produk lama. Okey, produk baru. Tapi adakah produk baru ni akan masuk dalam halal punya sertifikat? Dalam sijil halal nanti? Ya, kita punya produk mesti kita akan masuk dalam sijil halal lah, sebab nanti nak masukkan sekali semua produk, ada lagi yang tak register. Lama yang dah ada kat pasaran pun ada yang belum register. So ada produk baru ni kita nak masukkan sekali. Maknanya you bila buat printing tu you jalan sekali lah letak terus logo-logo tu. Betul? Boleh ke? Dia kalau tak kena orang tak nampak boleh je kan, tapi takut ada orang kenal, perasan ni produk ni tak ada halal tapi you letak logo halal, kita nanti you akan makan kos yang banyak bila kena saman semua-semua kan. Sepatutnya tak boleh lah, sepatutnya tak boleh. Tetapi kalau you dah masuk permohonan tu, dah masuk dalam proses untuk dapatkan halal, boleh dipertimbangkan. Tetapi you permohonan tak buat lagi tapi you dah screen halal tu memang salah lah. Sebab macam sekarang ni kita buat produk baru pun kita tengah collect semua sijil halal ingredient kan. Kita nak run production lagi, nanti kita akan terus masuk permohonan lah untuk baru tu. So kita nak printing tu boleh, dia sebab dia guna sijil halal yang sama kan, untuk dia sijil halal, dalam tu ada lampiran produk-produk yang you register di bawah halal ni tadi. Kalau you ada 5 produk, dia ada 5 nama-nama produk yang ada halal dalam company dia ada lampiran. Lampiran pertama nama syarikat yang dah ada halal, dan dia akan senaraikan nama halal yang dibawa dalam syarikat you lah. Produk apa yang di bawah syarikat you yang you register untuk dapatkan halal. Maksudnya dia guna nombor sijil halal yang sama yang sebelum ni kita ada. Maksud macam tu kan? Kalau you renew dia akan tukar. Kan? Renew. Dia renew sama tak nama dia sebelum ni? Saya pun tak ingat dah sijil dia. Rasanya sama saya rasa. Kalau sama, samalah. Sama je lah. Cuma pertambahan pada sijil halal tu dulu ada 2 produk, sekarang ada 5 produk. Okey. Faham. Okey. Cuma saya nasihatkanlah untuk selamat lah ya. Kalau boleh you dah masuk tu barulah janganlah you tak masuk lagi you dah letak stiker halal. Masalah nantilah, takut ada orang yang dengki PhD kan. Doktor dah apa ke benda semua ni kan, dengki sekarang besar pula kos yang you nak kena tanggung. Okey, faham. Okey. Terima kasih puan. Sama. Okey, saya teruskan sikit lagi. Okey, jadi dalam packaging kita tu kena ada nama pengeluar dan nama penghilang. Sebab apa? Sebab KPDN HEP dia akan buat lawatan berkala. Dia akan tengok bila orang makan produk kita ada masalah, sakit perut ke apa ke benda, dia kata dia makan produk kita. Dia akan tengok manufactured by siapa. Ini dia. Dia akan pergi kat sini. Dan kalau kita ni hanya trader, dia akan tengoklah. Trader tak ada lah, dia akan cari penghilang juga. Penghilang memang kena ada. Maklumat produk diedarkan oleh ejen. Sebab kena ada ejen. Nama ejen tu memang kena keluar lah. Fiber ni ada kalau kita nak teruskan. Okey, memudahkan kuasa membuat pemantauan dan pemeriksaan berkala. Okey. Right. Okey, penjenamaan saya sebut tadilah. Ni ulang balik semula. Tidak ada perkataan royal. Nama tempat, nama yang sama. Nampak ni, Jalin, Cap Tamin. Nampak? Kipas udang, cap kipas udang. Dia bukannya cap kipas udang, tetapi jenama orang sebut kipas udang ni dah macam jenama. Padahal jenama dia Habhal. Adabi, nampak? 3 sukata je. Saji, Hilal, Ibrahim. Ni produk-produk kita lah ni. Faiza, Alif. Senang sebut. Okey. Ni saya dah ulang Okey, sebab apa? Sebab satu masa nanti bila jenama produk kita ni laku keras di pasaran, contoh Ibrahim tadilah dia punya nilai
orang kalau misalnya tuan dia owner ataupun founder dia meninggal, lepas tu dia nak jual. Jadi jualan tu nilai jenama Brahim ni, nilai nama Brahim tu nilai dia jutaan ringgit, nilai dia bilion ringgit. Dia akan kira start daripada hari pertama kita buka nama jenama Brahim ni sampailah sekarang, katalah 20 tahun, 30 tahun dia ada kat pasaran. Dia akan kira sale setiap tahun. Okey, sale pertama 50 juta. Sampailah kata 30 tahun. Itulah nilai jenama kita. Itu cara dia dapat penilaian lah esok kalau dia nak jual. Ya, nampak Coca-Cola nilai dia 48 bilion. Ya. Marlboro ni jenama-jenama ni nilai jenama tu, nama Marlboro, nama Coca-Cola, nama Kodak. Ni nilai dia tinggi sebab satu masa kita naklah nama nilai kita ni 20 tahun akan datang, cucu cicit yang kita ni, yang kita mewarisi produk ni, jenama dia tu nilai dia tinggi. Bila saya cakap daya tahan, maknanya daya tahan dekat Malaysia ni, kadang-kadang usahawan ni 10 tahun macam setakat 10 tahun je, masuk tahun yang ke-11 dia dah tak ada dah produk tu kat pasaran. Tetapi kalau di Jepun, nilai produk tu di pasaran 40 tahun, 50 tahun, dia ada 3 generasi dah. Ini dia. Jadi kita naklah usahawan kita ni sampai bergenerasi-generasi, ya. Jadi kalau ni dia saya dah balik semula. Okey, ni dia, nampak tak? Ya, menjadi aset kepada sebuah syarikat. Jenama Brahim, nama Brahim tu dah jadi aset dah. Ya, tanpa jenama, sebab itulah kita nak letak nama produk kita macam anak kita lah ada nama. Dikenali sebagaimana manusia tidak bernama, kan? Dan ada pengiktirafan, ya. Kita tengok, inilah dia jenama-jenama yang dah famous. Dan satu masa nanti nama-nama kita pun ada duduk kat sini. Nama Brahim, nama Azhar, nama Sufian, nama Penuh Azlinda ni, mana yang nama depan saya ni lah saya sebut. Kan? Mungkin nampak ni. Ya? Itu dia. Ya. Habis cerita. Okay. Apa nak tanya dari segi penjenamaan ni lah. Macam saya kan, saya baru hantar saja untuk trademark kan. Mungkin nama saya yang saya hantar warung plastik tu akan ditolak. Kalau saya brand under nama baru, yang nutrition fact yang sebelum ni saya ambil tu, yang saya dah guna tu, saya kena apply baru ke Puan? Tak payah. Sebab kita apply atas nama syarikat kan. Apa nama syarikat you? Al-Kushairi Trading. Okay, Al-Kushairi Trading. Nutrition ni memang di bawah Al-Kushairi Trading. Kalau brand kelas itu pun atas nama Al-Kushairi Trading. Jadi tak payah nak tukarlah nutrisi tu. Oh, macam tu. Kalau anda katalah, kalau trademark tu saya guna saya punya main company. Sebab kita ada company Senyam Berhad. Kalau trademark tu saya jenamakan atas nama main company, bukan yang trading tu, boleh digunakan ke Puan? Boleh. Sebab you own the company kan? Boleh. Boleh lah. Boleh. Kan, maknanya kalau nama you duduk dekat Senyam Berhad, nama you pun ada dekat trading, dan you jenamakan contohlah klasik tu tadi di bawah nama Senyam Berhad ni, boleh, tak ada masalah. Melainkan nanti yang kalau enterprise ni tak ada nama you ni, you bergaduh esok. Sekarang ni baiklah. Esok bila you bergaduh nanti kan, ni dia ada masalah macam itu, macam Faiza lah. Dia memanglah mak ayah anak beranak, tapi sebab you register tu atas nama syarikat mana, kan nama you ada kat situ, kan boleh je. Kalau nama you tak ada kat situ, esok kalau bergaduh dah bertumbuk lah, marah pula, ni saya nak balik saya punya nama saya ni, dia ada kan isu kat situ. Terpulang. Satu Puan, kalau yang dekat macam posh bag yang saya tengah nak print, nak minta Puan buat pengesahan tu, dekat situ sebab saya kilang tu, yang kilang OEM yang saya guna tu lah, dikilangkan oleh dia. Lepas tu yang empunya tu yang saya letak under nama Al-Kushairi Trading tu. Tapi dari segi pemasaran pula Puan, itu saya guna yang Senyam Berhad. 3 benda yang berlainan tu dia boleh Puan ke? Ataupun sebab dalam packaging dipasarkan oleh siapa? Dalam packaging kan ada nama pembekal tadi kan, contohnya ya. Mana ya? Saya tengok. Dikilangkan oleh, katalah kilang OEM tadi kan. Nanti kat sebelah sini dipasarkan oleh ataupun pengedar. Pengedar tu pemasaran lah, diedarkan, dipasarkan tu nama syarikat tu. Boleh? Boleh, tapi itu nama yang Senyam Berhad. Tapi kan kita ada macam saya sudah kat sini dikilangkan oleh nama kilang OEM.
diedarkan oleh company Senyum Berhad. Lepas tu yang dekat situ saya letak bawah tu ada nama trademark. Ditrademarkkan oleh nama Al-Qushari Trading. Macam tu dia 3 benda berlainan mengconfusekan dia, boleh ke tak boleh Puan? Ataupun dia mengconfusekan lah juga. Tapi tak payahlah you tulis ditrademarkkan dalam packaging tu, tak payah tulis ditrademarkkan oleh siapa kan. Tak payah. Maknanya trademark tu dia letaklah dalam jenama tu dengan syarat dua-dua company ni bersetuju. Okey, ni produk kita trademark jenama ini. Kan? Kita tak nak nanti kemudian hari dia bergaduh. Ni trademark ni saya punya, ni trademark ni saya punya. Kan? Dia you kena clear dekat sini lah. Walaupun tiga-tiga benda ni sebenarnya benda yang sama, orang yang sama contoh. Kan? You ada share lah sikit-sikit sini, sikit-sikit sini kan contoh. Boleh. Sebab pada hari ni tak ada masalah lagi. Kita tak tahu masa depan. Kan? Kalau yang seelok-eloknya macam ginilah. Macam mana ya nak tengok tadi ya. Ni kat bawah ni tak nampak ada perusahaan ni dihilangkan oleh you. Lepas tu register ni atas nama syarikat. Syarikat tak apa. Sebenarnya ni company lain boleh. Diedarkan orang lain boleh. Dia tak ada kena-mengena sebenarnya. Kan? Trademark tu own by siapa? You. Boleh. Tak ada masalah. Dia sebenarnya tak ada masalah. Tadi isu dia benda yang berbeza. Dikilangkan orang lain kilang. Diedarkan orang lain. Tapi trademark tu register atas nama syarikat you sebab itu produk you. Boleh lah. Boleh, tak ada masalah. Okay. Macam Puan, saya ada soalan. Okey, macam ni. Macam saya, misal kata saya beli daripada kilang ni lah. Lepas tu saya beli banyak, lepas tu saya repack balik. Dekat masa saya beli tu, dia ada tulis kat situ nombor NOT dia. Nombor NOT KKM kan? Ya. Boleh tak saya gunakan nombor tu untuk saya punya dekat label saya? Produk yang sama ke? Ya, produk yang sama. Boleh. Boleh ambil terus nombor tu letak kat label saya lah. Memanglah kena letak. Bila kita ada nombor NOT sebab kita register, tuan buat produk apa ya? Penjagaan diri. Memanglah kena letak nombor NOT tu sebab bila kita pembeli kita nak tengok ni register tak dengan KKM. Kan kadang-kadang nak makan ni kadang kembung perut, kadang-kadang okey dapat okey lah. Keyakinan pelanggan bila kita letak nombor itu memang kena letak kat label. Jangan simpan. Okey. Assalamualaikum Puan. Salam. Saya ni Kak Suzy. Ya Kak Suzy. Ni lah Puan. Register R kan? Dia ada tempoh tak? Tempoh? Dia ada PTM kan register. Register tu ada tempoh tak? Dia tamat, ada tempoh expired tak? Untuk apa? Untuk register. 10 tahun. 10 tahun. Habis kalau dah lebih dari 10 tahun macam mana Puan? Kena mohon lain ke apa? Bukan mohon lain. Kita kena pergi dekat trademark tu. Kita kena bayar. Untuk lagi 10 tahun. Bayar 900 lebih ke 1,000 lebih. Tak silap saya. Macam kena renew lah. Ya, betul. 10 years dia ya? Okay, thank you Puan. Okay, alright. Puan. Salam. Saya Puan Eni nak tanya tentang nama untuk di-trademarkkan. Okay. Boleh tak saya gunakan, saya buat produk kambing perak frozen, kambing perak Kak Amy. Jadi saya nak nama syarikat yang di-trademark tu Rasa Sedap. Rasa Sedap? Ya betul. Tak boleh. Itu dia. Okey, bagus soalan ni. Tak boleh. Ya, Rasa Sedap, best sangat, Sengoti, itu bukan trademark. Itu adalah kata klise, maknanya tagline. Tagline. Betul. Terima kasih. Itu tagline. Tagline bukan jenama. Ya? Tak boleh. Rasa Sedap tu bukan, itu tagline. Ya? Jenama ni tak berkaitan pun dengan masa saya sebut tadi lah jenama tu. Dia tak ada berkaitan pun pasal produk. Mana tadi? Maknanya saya boleh pendekkan dengan misal kata RS. RS? RS tu boleh, tapi produk makanan ya betul, makanan lah boleh cakap. Ni produk makanan, kalau dapat nama yang lebih mesra makanan. Biar nama tu RS ni nampak macam produk komputer je. Macam saya sebut RS tadi macam produk komputer je.
Kan? Macam produk kereta je, Rolls Royce, RR, nampak tu? Kan? Dia biar nama dia mesra makanan. Kalau makanan lah. Kalau kita buat produk otomotif, biar nampak bunyi dia macam mesra otomotif. Macam bunyi dia Harley Davidson. Macam kalau Harley Davidson tu produk makanan, kan dia macam itulah. Boleh, bukan saya kata tak boleh. Boleh lah, tapi kita ni nak macam saya cakap, kita bila buat produk ni kita nak blend terus tangkap kat minda usahawan yang nak beli makanan. Kan? Itu contoh dia. Hello, Assalamualaikum. Salam. Hai Puan. Ya, hai. Mana orang? Saya Nizam dari Setiawangsa, Kuala Lumpur. Okey. Alright Puan, saya tertarik satu soalan saya tertarik dengan awal-awal tadi Puan kata membantu pengusaha dari rumah untuk menyediakan bengkel apa semua kan. Jadi macam saya ni, saya memang beroperasi dari rumah, tapi alhamdulillah produk dah ada di Pasaraya apa semua. Tinggal lagi bila di KL ni dengan situasi COVID, rasa takut dengan keadaan semasa dengan harga yang sangat, nak menyewa kedai sangat mahal. Ada tak apa-apa peruntukan ataupun bantuan dari pihak SIRIM dan MARA? Okey, apa bantuan yang you nak cari tu? Balik semula saya tanya. Saya perlukan premis untuk beroperasi. Okey. Dia sebenarnya, okeylah, kalau kat Selangor ni memang payahlah, sebab kalau misalnya dekat negeri lain, dia ada majlis perbandaran. Kalau majlis perbandaran ke majlis bandaraya, dia ada banyak kedai-kedai yang sewa 500, sewa 300. Boleh kita ambil kedai tu untuk buat sewa. Tapi kalau kat bandar besar ni, dia jadi isu lah, mana tempat memang tak banyak kan. Kalau kedai sewa pun 3-4 ribu, 10 ribu dalam tangan sewa kedai kan. Tapi bolehlah kita tengok dekat MARA tu kat mana dia boleh bantu. Kadang-kadang bila produk you ni dah masuk banyak pasaraya, duduk dekat mana? Selangor, dekat kawasan kampung ke perumahan? KL perumahan Setiawangsa. Perumahan lah. Kalau perumahan pun kalau kita nak mohon halal pun tak lepas kan. Kalau perumahan. Betul lah. Kalau kita nak sewa kedai, rumah kedai ni memang masalah lah dalam keadaan dunia VUCA, dunia yang tak tentu hala ni kan. Kita pasal lagi satu Puan, lagi satu saya buat produk makanan. Jadi rumah kedai tu sesuai ke kalau saya nak jadikan kilang? Sesuai. Boleh ya? Boleh. Jadi dia status kawasan tu shop lot, tapi saya nak buat kilang untuk masak, boleh Boleh. Boleh ya? Okey. Janji ada permit perniagaan. Itu antara syarat untuk buat proses lah. Tujuan utamanya itulah saya nak mohon mesti halal, benda tu penting kan. Adalah pasaran-pasaran yang terima, tapi ada juga yang tidak terima. Jadi saya nak menuju ke arah itu, and then bila ada premis baru daripada saya boleh proceed dengan SIRIM apa semua kan. Betul. Tapi MARA dia ada funding. Dan saya pun juga nanti bila pergi jumpa dengan menteri, nanti kita akan cakap lah untuk usaha mikro yang buat kat rumah ni. Kena ada sediakan funding untuk mereka. Terima kasih Puan. Terima kasih sangat. Doakanlah kan kehasilan ni sampai tercapai kan. InsyaAllah boleh. Terima kasih banyak bantu kami. Terima kasih Puan, insyaAllah. InsyaAllah. Okey Puan, terima kasih. Itu je soalan saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam. Okey, ada soalan lagi? Sudah. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ya. Puan, nak tanya sekali lagi. Okey, kalau saya nak OEM OEM. OEM. Maksudnya saya punya nama, katakan kuih mak kita by nama syarikat ni. Boleh ke? Datuk gunakan dia punya barcode tu, gunakan kilang tu punya barcode. Boleh ke? Okey. Fungsi barcode ni sebenarnya adalah stok ya. Bila barcode ni dia setiap jalur-jalur tu ada maksud dia. Jalur pertama nama syarikat yang buat produk. Jalur kedua berapa stok masuk kat kedai tu lah. Katalah 50 stok dia masuk. Jalur ketiga nanti bila ada orang jual dia akan kurangkan satu stok. Dia ada setiap jalur tu ada maksud dia. Jadi barcode tu mesti kepunyaan nama syarikat yang masuk dalam pasaraya tu. Mestilah kalau boleh Kalau kita pakai barcode orang tu orang tu punya stok check kan. Ini adalah stok check kita. Kan. Lepas tu jadi maksudnya dia tak boleh guna pakailah maksudnya. Tak boleh. Tapi nama tadi apa sebut tadi? Okey, katakan produk saya ABC manufactured by DEF. Yang DEF tu yang ada barcode. Tak boleh. Kita kena ada barcode kita sendiri. Kena ada barcode kita sendiri lah. Sebab setiap garis tu adalah hak milik kita.
produk kita berapa gram, produk kita ada 50 gram, 300 gram, itu produk kita. Sebab barcode orang tu dia ada gram dia. Apa benda tak tahu kan? Dia register kan? Dia register. Okey, baik Puan. Terima kasih Puan Okey. Soalan? Puan, saya nak tanya, kalau saya letak jenama Adilah, boleh guna tak? Adilah? Adilah, ada jenama Majrin, Adela. Adilah. Dia Adela. Dia sebutan tu lebih kurang sama. Nanti ada bantahan. Boleh nak letak tapi tunggu bantahan. Susah pula kita nak cari nama lain. Cuba cari nama yang jauh sikit daripada nama dia. Sebab Adila, A-D-I-L-A, sebutannya Adila juga. Kalau kita A-D-I-L-A-H, Adila. Boleh tapi takut ada bantahan daripada Adila. Kalau kita guna singkatan AIE pun tak boleh? AIE? Macam mana? Singkatan nama syarikat, AIE. Nanti orang nak sebut nama ni produk apa AIE? Kan kalau boleh sebut tak apa kan. Jadi nak melogokan AIE tu biar nampak mesra sikit. AIE. Kalau orang sebut AIE, ini jenama nak sebut pun kita payah. AE, kan. Jadi sebab tu kita nak bagi sebut yang mudah orang sebut kat mulut. Okey. Lagi. Okey. Soalan. Assalamualaikum Puan. Ya, salam. Saya nak tanya, barcode tu dia fix untuk satu produk ke atau dia pakai untuk banyak produk? Okey, barcode untuk register pertama ada 10 dan ada 1000. Okey, maksudnya barcode ni kalau you ambil yang 10, maknanya produk you mungkin ada 2-3 saja. Sebab apa? Sebab bila produk you katalah kari pak frozen, okey, ada yang you pack untuk 500 gram, ada yang you pack 250 gram, ada you pack 50 gram. Jadi setiap barcode tu dia ada dia punya. Satu, sebab dia ada 10 kan. Okey, satu you dah pakai untuk 50 gram, satu you dah pakai untuk 250 gram, satu you dah pakai untuk 500 gram, satu you dah pakai 1000 gram. Maknanya you ada lagi 6 kosong. Itu masuk barcode. Itu guna barcode. Terima kasih Puan. Okey. Assalamualaikum Puan. Ya. Puan, okey, macam saya buat kari pak frozen kan, ada 6 jenis inti tapi berat dia semua sama. Okey. Berat dia sama-sama, semua jenis-jenis inti tu tak sama lah. Tapi saya guna satu barcode je sebab harga dia sama. Boleh tak Puan macam tu? Contoh macam Azfa saya punya brand kan. Saya just letak nama tu, just letak Azfa, kari pak Azfa je lah. Tapi tak masukkan dia punya inti-inti tu lah. Boleh apa macam tu? Okey, kalau ikut atau makanan, satu produk, satu barcode. Okey, dan satu nutrisi. Bila kita buat, saya faham, kebanyakan usahawan dia buat satu packaging, dekat situ dia ada tanda tik. Pau daging, pau kari, pau pandan, pau kaya tak kan. Puan, macam nutrition fact kami buat asing-asing. Sebab tak sama kan daging ayam apa semua tu. Okey, tapi packaging lain-lain. Packaging lain-lain. Barcode kena lain-lain. Contoh, sebab kalau you ada barcode tadi, dia kalau you register betul-betul, dia ada 10. Untuk you dapat yang murah tu, 1,500 tu dapat 10, kata silap saya. Kan, kalau you dapat bayar lebih lagi, you dapat 1,000. Mana 1,000 tu, untuk barcode tu tadi, you ada inti pau satu barcode, inti kari pak, inti pandan satu barcode, inti kari satu barcode. Itu dia. Itu fungsi dia. Sebab barcode tu adalah untuk stok. Bila dia tag, perasa kari dah lose satu. Tag, itu cerita dia. Sebab tu kita tekan tu. Walaupun itulah Puan, sebab kami nak guna 6 je kan. Kena beli macam 10, 4 lagi tu. Mana tahu kok nanti ada nanti kan. Boleh simpan pakai. Simpan dulu. Okey. Terima kasih. Sebab barcode ni jangan tertipu ya. Dia dalam harga dia macam tadi lah 800 ke 1,500 sebab dia ada dia punya range dia. Dan yang buat ni adalah FMM sahaja. Jangan pergi orang tengah. Orang tengah jadi zaman dapat 2,000, 3,000, 5,000 kan. Takut kesian lah you all kan. Puan, Assalamualaikum. Salam. Apa dia Puan? Syarikat apa? MMM? FMM, Federation Manufacturer Malaysia. Nanti you Google. Dia kalau dalam internet ni online dia GS1.
GS1. Okey. Puan, Ya, maaf ganggu. Masalah barcode ni, saya generate sendiri punya barcode, ada masalah tak? Macam mana you generate sendiri? Saya boleh buat sendiri, designer saya buatkan. Tapi dia kena nanti kalau boleh ke, mana kalau designer lah register dengan FMM kan? Betul? Mungkin lah, tapi boleh buat satu-satu. Ada yang bisnes lah, yang buat bisnes macam tu boleh je. Mungkin yelah. Janganlah dia nanti sekarang tak ada data. Ada, alhamdulillah. Kalau ada okey. Tapi takut brand lain pula pakai je tu buat tak. Maknanya bila dia beli tu memang dia dah full number tu memang dia punya. Ada orang dia jual lah nama-nama tu. Contoh ya, tadi macam puan ni cakap, saya nak pakai 6 je, 4 lagi dia pergi jual. Pakai dia lah, bayar. Macam itu. Mungkin jugalah, bisnes lah. Okey, Wan, terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih. Okey, sama. Kan yang macam membeli dari Shopee tu, yang mission barcode dari Shopee tu macam mana pula tu Yana? Bila kita dapat register dengan kita dah register dengan FMM barcode tu, nanti kita nak print, kadang-kadang kita cari printer untuk print barcode tu. Jadi instead of kita pergi tempat printer, kita beli sendiri mesin tu. Mungkin yang orang hak beli mesin tu mungkin dia dah beli 1000 numbers. Dia 10 dan 1000. Kan nampak beza dia. Yang 1000 tu dia letih lah. Nak print satu-satu. Daripada pergi printer, bayar printer lagi. Baik aku beli mesin sebab aku ada 1000 number. Itu orang nak bisnes. Kita yang produk ni, kita nak bisnes tu lain cerita lah. Ada side income. Tapi kalau kita nak pakai untuk kita saja, kalau kita ada 1000 produk, okey lah, worth buying. Tapi kalau 10 produk je, tak payahlah. Kita bayar macam tu je. Lepas tu tak pakai dah. Kan? Dia lepas kita dapat register number daripada FMM, kita kena hantar kepada printer untuk print barcode tu. Ya. 10 printer je. Kalau 10 ni kita pergi je print je lah 10 keping kan. Kita boleh pakai pada produk-produk kita tu. Tetapi kalau kita hanya ada 5 produk, kita nak beli printer tu boleh sampai 1000. Rugilah kita pakai sampai 10 je. 3 produk je. Betul tak pakai dah. Rugilah. Kan? Itu mesin printer untuk barcode. Nombor tu dia adalah mesin dia. Okey? Mana yang tanya tadi? Sini ada. Hello. Okey. Kata seorang. Okey. Ada soalan lagi? Okey, sebab saya rasa kita tutup pukul 4.30 lah kalau tak ada soalan. Nombor handphone saya dah dapat ke? Belum. Sebetulnya saya cari nombor handphone saya tadi. Mana tak? 019. Saya tulis, saya sebut je ni. Boleh tulis kat chat siapa? 019 932 2412. You WhatsApp ya? Boleh WhatsApp. Saya boleh, kadang-kadang saya baca. Ada dah? Dah ada dah? Dah ada kat chat. Okey. Itu nombor saya. Nombor handphone saya. Sebab kadang-kadang saya jawab pukul 12 malam, pukul 1 pagi. Saya jawab. Itu time free lah. Kadang-kadang saya baca kalau rasa boleh. Ulang. Boleh ulang tak? Ulang. Berapa tadi 932? 019 932 2412. 2412. Apa? 019-932-2412. Puan, saya nak tanya, kalau macam dekat Sirin, tak ada yang macam grand packaging ke, semua tak ada kan? Tak ada. Oh, tak ada. Itu semua mana sikit. 019-932-2412. Puan, Assalamualaikum. Salam. Dengan satu minit. Kalau geran untuk bengkel ada ke? Ada. Dia kena 80-20 juga. Kita tengok kat mana kita minta tu. Kalau Mara 80-20. Kalau SME Corp ada ya. SME Corp ada geran untuk buat bengkel. Kan untuk upgrade bengkel. Tapi dia sebelum kita pergi SME Corp tu kan. Okey, yang SME Corp tadi saya cerita banyak pasal Mara. Boleh tak silent kejap yang mana terbuka tu?
Kan? Okey, saya cerita yang SME Corp ni ya. SME Corp ni bagus ya. Bagus sebab dia sebelum bila kita mohon ya, bila kita mohon dia akan datang ke kilang kita, dia akan buat score rating ya. Score rating ya, dia akan tengok kekuatan produk kita kat mana, kelemahan produk perusahaan kita kat mana, dia akan buat score rating. Lepas tu kalau dah dapat score rating tu, dia akan pergi ke stage sebelah ni untuk dia nilai dapat 70 30 ke 50 50 untuk buat peningkat untuk buat renovate kedai lah. Boleh, ada, memang ada. Saya baru tanya, memang ada. Contohnya kalau kita buat grant kat SME, kita ambil grant Mara bayar kat SME, ada balance sikit lah. Kita bayar tak banyak lah maksudnya. Kita ambil dari SME tu, kita ambil grant kat Mara, bayar duit grant SME, bayar duit Mara. Itu kena tanya Mara dengan SME. Kadang-kadang ada usahawan dia dapat grant SME Corp ya. Dia dapat grant SME Corp, tetapi dia pun dapat juga offer daripada Mara untuk pembiayaan. Jadi dia boleh kontrak kat situ. Dia boleh kontrak. Itu boleh bekerjasama lah SME Corp dengan Mara. Tapi Kak Siti Arfa nak tanya dalam SSM tu, nama syarikat tu nama siapa? Nama Ana. Okey, nama Ana. Nama Ana okey. Maknanya nak tahu. Ya, okey. Okey, terima kasih ya. Okey. Assalamualaikum. Salbia B, ada angkat tangan ke? Aziz, ada angkat tangan ke? Nampak ada angkat tangan ni. Alright. Ada soalan lagi? Puan nak tanya? Ya, tanyalah. Okay. Puan, dalam satu masa, okay, saya Linda dari Sisik. Okay, dalam satu masa, kita boleh mohon grant berapa kali? Banyak kali boleh. Maksudnya dalam satu tahun tu boleh, boleh banyak-banyak grant? Terpulang kepada agensi yang nak bagi grant. Kadang-kadang dia dia tengok jugalah kan, kadang-kadang dia sama-sama dia akan buat dia akan tanyalah, Mara, you ada bagi kat dia tak? Pertanian, dia boleh bagi tahu dia tak? Kan? Untuk makluman semua ya, satu lagi, bukan Mara dengan SME Corp je yang ada funding. Sebenarnya semua agensi di bawah Kementerian IAT ni ada fund dia. Ya. Peladang ada fund dia, RISDA ada funding dia, apa lagi, LPP, LKIM dia ada fund, CUP kita panggil ke CAP, yang boleh pergi 20,000 juga. Yang tu saya rasa dia boleh bagi 20,000 grant 100%. Mungkin lah, saya takut saya silap, boleh tanya balik. Dan usahawan dekat bawah ni, kalau you duduk di bawah RISDA, cuba tanya RISDA, ada tak grant pembungkusan? Kalau kata ada, okey, saya nak buat kerja dengan, saya nak minta Sirim buatkan, boleh tak? Kalau dia kata, boleh, ambil lah, minta lah Sirim buat. Jadi kita akan keluarkan sebuah harga, bawa sebuah harga tu pergi ke RISDA, bagi sebuah harga dekat dia. Kan? Dia ada grant dia, ada 5,000, ada 7,000, ada 20,000. Kan? Kalau duduk bawah LKIM pun ada. Kan? Jadi kita kena rajin dah duduk dengan usaha bawah bimbingan. Pertanian pun ada. Kita tengok pada negeri-negeri itulah, kadang-kadang negeri Kedah aktif ya, negeri Johor aktif, negeri Kelantan aktif, negeri Terengganu aktif. Kan? Tengok macam mana. Ya. Assalamualaikum Puan. Okay, terima kasih. Saya Sabia B. Ya. Nak tanya, sekarang ni kalau kita nak buat sesuatu pinjaman, dia tengok pada had umur kan? Jadi kalau kami ni yang dah berusia 60 ke atas ni, yang berminat lah untuk meniaga ni semua, dah ada pengalaman, dah ada apa semua kan. Jadi susah nak dapat pinjaman. Bila nak masuk nama anak-anak takut. Dia kata dia takut besok dia tak boleh beli rumah, tak boleh beli apa kan. Dan satu lagi, saya buat acar. Nama acar tu saya tahu nama acar buah mak tok. Boleh tak? Itu nama produk lah, acar buah mak aku. Mak tok. Okey. Acar buah mak atok tu nama produk je lah. Tapi mak atok tu mungkin boleh jadi jenama. Acar buah tu bukan jenama. Contoh. Faham?
Faham. Okey, terima kasih banyak. Segi umur tu macam mana Puan? Umur tak boleh ke dibincang kepada pihak atasan? Sedangkan Perdana Menteri pun umur lebih daripada 60 boleh pula jadi kan? Tak dapat dia nak jawab tu. Kita kena bincang lah yang tu kan. Okey, dia sebenarnya cakaplah dengan anak, jangan takut. Esok manalah tahu meletup bisnes ni, kau jugalah yang dapat benefitnya kan. Tapi jangan risau bila cakap dengan anak-anak ni dia silap pemahaman dia. Dia takut okey bila letak nama syarikat nanti tak dapat BRIM, tak dapat apa bantuan prihatin contoh kan. Tak juga, tak macam tu juga kan. Sebenarnya salah persepsi tu. Sebenarnya sebab tu kalau boleh yang ada 60 tahun ke atas tu kita terus letak nama anak untuk dia untuk senang syarikat Puan Salbiah ni nak mohon macam-macam tempat, banyak-banyak tempat. Ya? Tapi memang anak saya dalam syarikat saya buka tadika taska. Tapi memandangkan sekarang ni dah merosot sikit COVID ni. Jadi saya cubalah buat acar buah, buat macam-macam lah kan. Tapi memang anak saya tak dapat BRIM. Tu dia pun dah marah, tak nak, dia kata dia nak buang nama dia dalam SSM. Memang dia tak dapat. Dia kata pihak BRIM ni beritahu dia sebab nama dia dah ada dalam SSM. Kesianlah kat dia kan. Yelah dia tak ada pros and con dia lah kan. Apalah nanti kita tengok macam mana. Hopefully lah Datuk Zaini boleh buat sesuatu lah khas untuk usahawan di bawah Lesong Mat Group. Itu kita harap lah. InsyaAllah. Okay. Puan Liana, Cik Liana kita, saya ni dah habis dah. Kalau tak suruh tak berhenti, saya tak berhenti. Ya. Liana. Baik Puan. Ya saya. Ya saya dengar ke? Dengar. Main saya sekat Okey, alhamdulillah. So nampaknya banyak pertanyaan kan, betul tak Puan Mazlina? Ya, sangat banyak. Dah nampak pula handphone aku. Ya. Memang banyak soalan. Soalan ni saya letih nak jawab satu-satu. Betul. Alhamdulillah, terima kasih sangat dekat Puan Mazlina sebab sudi luangkan masa bersama dengan kita petang ni sampai pukul 4.30 dah, nak pukul 5 dah kan. Daripada pukul 2 daripada pukul 2.30 tadi. So dah 2 jam dah Puan Mazlina dengan kita. InsyaAllah nanti mungkin kita punya gate relationship ni memang berpanjangan lah. Sebab dalam grup pun you all nak tanya, InsyaAllah boleh jawab satu-satu. So tapi you all pun kena faham lah. Janganlah ganggu Puan Mazlina waktu-waktu tengah sibuk. Kena faham lah that situation tu kan. Puan Mazlina banyak bantu kita dah ni kan. Okay, Liana, kejap Liana. Okay, saya lupa. Sebenarnya niat asalnya saya nak jumpa dengan usahawan ni, saya nak edarkan kaji selidik yang saya tengah buat. Nanti saya share dalam grup 2 ya. Grup 2 ya Liana. Nanti saya akan share kaji selidik. Kaji selidik saya ni grup 2. Kaji selidik saya ni saya nak tengok ya. Dia ada dalam 100 soalan. Bersabarlah ya, nak menjawab soalan tu memang tarik nafas lah. Tolong jawablah ya, sebab saya tengah buat kajian. Sebab saya pun tengah buat sambung PhD saya. Boleh. Kajian tu nak tengok macam mana usahawan yang ada sekarang ni, daya tahan dia, daya saing dia, berkompetitif tak, harga okey tak, macam mana dia sebagai pemimpin dalam syarikat, macam mana pekerja-pekerja dengan dia. Ini yang kita nak tengok. Macam mana prestasi syarikat. Memanglah semua prestasi syarikat kalau kita tengok finance tu semuanya minus je. Tapi ramai juga yang respon kat saya, dia tak minus tau, dia positif sebab masa COVID ni lah sales dia tinggi. Situ kita nak tengok. Situ kajian yang saya tengah buat sekarang. Jadi saya minta lah kerjasama, nanti saya share ya dalam grup Taklimat 2. Tolonglah jawab ya kaji selidik tu untuk saya buat research saya ni. Itulah dia niatnya. Terima kasihlah Liana bagi saya peluang. Boleh, alhamdulillah. InsyaAllah kita semua membantu Puan Mazlina untuk buat kaji selidik tu insyaAllah. Okay, so yang you all yang ada ni jangan lupa isi kaji selidik tu. Nanti Puan Mazlina akan bagi link tu dekat grup siri pertama dengan kedua. Kita bagi lagi sekali lah sebab takut ada yang tak buat lagi kan. So kita bagi lagi sekali insyaAllah. Thank you so much Puan Mazlina, luangkan masa. Terima kasih semua kerana join petang ni insyaAllah. Ambil gambar Liana. Terima kasih kembali. Jom kita ambil gambar.
Buka kamera buka kamera. Terima kasih Puan. Sama. WhatsApp je saya. Tunggu saya ada masa saya akan jawab ya. Janji ada soalan. Tak ada soalan. Kan. Terima kasih banyak-banyak Puan Mazlina. Terima kasih banyak-banyak. Sama. Terima kasih Puan Mazlina. Terima kasih Puan. Puan Mazlina. Terima kasih Puan. Okay, alright. Thank you. Kita doa lah supaya kita berniaga secara berjemaah. Terima kasih Puan. Amin. Terima kasih Mas. Semoga diberkati dirahmati Allah. Amin. Amin ya Rahim. Terima kasih Puan Mazlina kongsi ilmu dengan boleh juga like FB saya ya, Mazlina Mansur. Nanti saya akan accept ya. Okey. Saya akan share lah maklumat kat situ. Itu penting tu, kena follow tu FB tu. Okey Liana. Okey. Alright. Okay, terima kasih semua. Okey, jumpa lagi. Terima kasih Liana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan. Sama.